Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila anjing minum di dalam bekas seseorang daripada kamu, maka hendaklah dia membasuhnya 7 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW bahawa pernah terjadi seorang lelaki melihat seekor anjing. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW bahawa pernah terjadi seorang lelaki melihat seekor anjing sedang memakan tanah basah kerana dahaga. Orang itu pun mengambil khufnya lalu mencedok air dan memberi minum kepada anjing tersebut sampai puas. Maka Allah membalas kebaikan orang tadi dengan memasukkannya ke dalam syurga. Secara mudzakarah, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ahmad bin Syabib dengan sanadnya daripada Ibni Umar. Beliau menceritakan, anjing-anjing selalu kencing dan keluar masuk ke dalam masjid di zaman Rasulullah SAW, tetapi mereka, yakni para sahabat, tidak merenjis apa-apa pun, sama ada tempat-tempat yang dipijak oleh anjing-anjing itu atau tempat-tempat yang dikencingnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya, saya telah bertanya saya bertanya Nabi SAW, maka baginda menjawab, apabila engkau melepaskan anjingmu yang telah diajar, lalu ia membunuh binatang, yakni binatang buruan, yakni binatang buruan, maka makanlah binatang itu sekiranya ia memakan yakni binatang buruan itu, maka janganlah engkau makan binatang yang diburunya, kerana kalau begitu ia hanya telah menangkapnya untuk dirinya sendiri. Saya bertanya lagi, saya melepaskan anjing saya, kemudian saya dapati ada bersama anjing saya itu anjing yang lain, yakni bagaimana pula hukumnya? Nabi SAW menjawab, jangan engkau makan, kerana engkau hanya menyebut nama Allah ketika melepaskan anjingmu sahaja, bukan anjing yang lain. Itulah dua tiga hadis yang kita baca saat ni. Dalam nuskah kita ni, dia masih lagi di bawah bab sebelum tu, iaitu buka surat 142, bab man lam yaral wudu illa minal makhrajain minal qubul wad dubur, dan seterusnya. Di bawah tu lagi, sebab dalam tajuk tu ada Imam Bukhari sebut mana ni? Gitu lah. Bukan ni. Muka surat ni dia merujuk kepada muka surat sebelum ni. Muka surat 138. Babul ma' alladhi yughsalu bihi sya'rul insan. Dalam bab ni Imam Bukhari ada sebut dah wasu'ril kal, dan sisa jilatan anjing, wa mamarriha, dan tempat lalu anjing dalam masjid itu. Lepas tu dia sebut dalam tajuk tu kan, pendapat Zuhri dan pendapat Sufyan Thauri berkenaan dengan air yang dijilat oleh anjing. Maknanya kalau nak kira, semua hadis-hadis yang kita baca tadi masuk di bawah tajuk ni pun munasabah juga, sebab Imam Bukhari memang buat bab gitu. Dalam bab ni ada sebut belakang dah, dan bab tentang sisa anjing dan tempat lalu anjing di masjid. Memang dia buat gitu dah di bawah tajuk ni. Jadi tidak perlu kepada tajuk yang lain. Tapi dalam setengah-setengah nuskah tu ada tajuk seperti yang kita baca tadilah, iaitu tajuk
idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau kita kata ada tajuk ginilah, ini orang panggil, tajuk Imam Bukhari buat ni orang panggil bab fil bab. Itu mengikut kaedah dia. Bab di bawah bab. Bab kecil di bawah bab besar yang sudah tersebut sebelum itu. Itu seperkara. Dalam setengah-setengah nuskah pula di sini dia ada, tak ada dengan tajuk yang panjang gitu. Dia ada bab saja. Bab gitu saja. Lepas pada tu hadis tu, hadis yang kita mula-mula baca tadi, iaitu hadis Abdullah bin Yusuf, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum tu. Tu bermakna ini bab di bawah bab orang panggil. Tujuan Imam Bukhari-nya buat bab ini ataupun mengemukakan hadis ni selepas daripada hadis sebelum ni ialah, baru ni kan kita sudah belajar dah, kita sudah bincang dah tentang rambut ataupun bulu yang terpisah daripada manusia. Itu mengikut mazhab Syafi'inya najis. Sudah bincang dah baru ni. Tapi mengikut jumhur ulama, termasuklah 3 imam mazhab tu, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, dan termasuklah Imam Bukhari juga, tidak najis. Itu tidak najis. Dan baru ni Imam Bukhari buat mari dah hadis Nabi SAW celup tangan dia tu kan dalam bekas tu. Lalu sahabat-sahabat pun ambil air sembahyang, ramalah. Maknanya kira-kira Imam Bukhari nak ceritanya, bulu tu ada kemungkinan jatuh. Bulu di sini kan, ada kan di tangan ni. Ada, terutamanya tangan lelaki, perempuan pun ada juga kan. Bulu ada ni. Dia mungkin luruh, jatuh di situ. Tapi ambil air sembahyang semacam. Itu sah. Imam Bukhari pula mari selepas tu, dia mari hak rambut ni. Nabi SAW cukur rambut. Pernah dia cukur rambut. Dia pun bagi kepada Abu Talha dan bagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu makna rambut yang terpisah daripada orang. Makna tidak dikira najis. Kalau najis macam mana dia bagi? Dia tak akan bagi benda najis. Lepas tu dia ambil berkat pula. Walaupun di pihak yang tidak setuju ni, yang mengatakan najis, dia kata itu hak Nabi ni. Yang kita nak bincang ni hak orang lain-lain. Imam Bukhari dengan cara dia buat tu, ulama bincang, iaitu dia kata tak ada dalil yang menunjukkan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya apa-apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukannya itu menjadi syariat, kecuali ada dalil yang menunjukkan ini khusus dengan dia. Barulah khusus. Kalau tidak, kita tak boleh kata khusus. Imam Bukhari pergi selangkah lagi. Ni. Makna dia seseolah dia kata duduk kecek masalah bulu orang. Kalau kita kata Nabi, kalau orang pun, orang lebih mulia lagi daripada yang lain-lain. Ni kita nak mari ni hadis-hadis yang menunjukkan binatang. Binatang pula yang disebutkan sebagai binatang yang najis lah, kalau kamu kata najis, ataupun binatang yang hina lah. Tengok, anjing minum. Anjing minum, hak tu tak apalah. Hak yang kedua tu, anjing pergi mari dalam masjid tu. Bila pergi mari, baru ni kita sudah sebut dah, dia anjing tu, dia mulut dia terbuka semua. Terjelai-jelai lidah dia. Kira-kiranya boleh jatuh lah. Boleh jatuh lah air liur dia tu ke tanah. Tanah tu masjid, tanah masjid. Lepas tu anjing tu duduk kecing dalam masjid pun ada sebut juga. Lepas tu anjing tu, biasalah kita tengok kan, dia bergaru kan, dengan kaki dia tu dia garu. Bila dia garu akan jatuhlah bulu dia tu. Mana ada sahabat buat apa-apa? Dan mana Nabi SAW ada pesan kau supaya larang buat pagar kau ataupun hambak kau anjing tu? Tak ada. Manusia takkanlah lebih hina lagi daripada anjing. Imam Bukhari nak ayat. Maknanya kita nak kata bulu dia tu bila terpisah daripada tubuh dia tu najis, tak munasabah. Tengok, ni anjing binatang, masjid lagi, tidak dilarang. Ini menunjukkan bahawa hak sebelum pada ni, hak bincang sebelum pada ni tu, bulu tu tidak najis. Sekarang Imam Bukhari nak ayat. Yang keduanya dia nak ayat juga anjing ni tidak najis. Di sini hari ni anjing ni tidak najis. Bahkan anjing ni suci seperti binatang-binatang lain lah. Ini pendapat dia pula.
di sini. Lepas tu dia mari dulu lagi. Hadis selepas cerita bulu baru ni, rambut baru ni, dia mari dulu lagi. Hadis yang ke-167 ni, apabila anjing minum di dalam bekas seseorang daripada kamu, maka hendaklah dia membasuhnya 7 kali. 7 kali. Dia takut orang kata dia tak tahu hadis ni. Dia tahu. Dia mari dulu lagi. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dah ramai lagi kata najis anjing ni. Dia pegang dengan hadis ni. Imam Bukhari buat mari dulu lagi hadis. Mana bukan dia tak tahu, tapi faham molek, kata dia. Dia faham lagu lain. Dia faham lagu lain hadis ni. Mana mengikut fahaman dia tu, kesimpulannya najis anjing ni tidak najis. Walaupun kata suruh basuh 7 kali, kau menunjukkan tidak najis dia tu, kata dia. Bukan kau menunjukkan dia tu najis, tak. Kau menunjukkan tidak najis. Baik kita baca dalam nota ni kan, nota 45 ni cuba tengok. Hadis ini bagi Bukhari tidak menunjukkan najisnya anjing, malah ia menunjukkan kesuciannya. Ini kerana kalaulah perintah Nabi SAW supaya membasuh 7 kali, sebanyak 7 kali bekas yang dijilat airnya oleh anjing itu disebabkan oleh najisnya, maka babi tentu lebih berat lagi najisnya berbanding anjing. Tetapi tidak ada pula perintah supaya bekas yang terkena babi dibasuh sebanyak 7 kali sekurang-kurangnya. Bagi Bukhari, perintah Nabi SAW sebenarnya berdasarkan sikap ihtiyat atau sebagai mengambil langkah berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap sesetengah anjing yang mungkin merupakan pembawa virus ataupun kuman tertentu yang boleh mendatangkan mudarat kepada manusia. Perintah ini juga mungkin bersifat ta'abbudi atau kerana faktor-faktor yang lain seperti menghakis pengaruh kaum asing, terutamanya pengaruh Yahudi dari jiwa umat Islam pada ketika itu. Tu pandangan dia. Cara dia faham. Kalau kita kata sebab najis dia basuh 7 kali. Kalau nak kira babi lebih najis lagi, sebab dalam Quran ada sebut, anjing ni tak ada sebut najis dalam Quran. Haram kau menyentuh ataupun makan daging dia, kau tak ada sebut dalam Quran. Tapi babi ada sebut. Setara ada sebut babi tu, tak ada dalam Quran suruh basuh 7 kali. Dalam hadis pun tak ada tentang babi. Cuma yang orang duduk basuh 7 kali juga kalau kena babi tu, itu kias. Berdasarkan kias. Dia kias dengan anjing. Anjing ni mana? Ni lah hadis ni lah. Suruh basuh 7 kali. Mana setara anjing ni, mana tidak ada sebut dalam Quran tentang najisnya, Nabi suruh basuh 7 kali. Kalau babi tu paling tidak kena 7 kali jugalah, kalau tidak lebih pun. Orang lain faham gitu. Maknanya najis mughallazah, najis mughallaz. Mana anjing dengan babi ni. Tapi suruh basuh bekas yang terkena babi itu berdasarkan qiyas sebenarnya, bukan berdasarkan Quran yang jelas ataupun hadis yang jelas, tak ada. Yang adanya qiyas saja. Imam Bukhari nak guna qiyas. Kalau nak kira qiyas, patutnya hak babi ni lebih lagi daripada 7. Kalau nak kira qiyas. Sebab apa? Dia lebih berat. Tapi hak tu tak ada. Kenapa? Hak ni tidak berat, ada. Ini kerana benda lain ni, bukan kerana najis ni. Dia buat ikut tu. Bukan kerana najis, kerana benda lain. Benda lain tu apa dia? Itulah seperti yang kita sebut tadi dalam nota tadi. Itulah benda lain. Antaranya hak berpendapat kata tidak najis ni Imam Malik, dan ramai lagi yang lain, dia kata tidak najis. Dan hak perintah ni, hak ni idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, suruh basuh 7 kali ni. Imam Malik kata serupa juga Imam Bukhari. Hak ni bukan kerana najis dia, tapi kerana benda lain. Benda lain tu apa dia? Satu, ini adalah perintah amar ta'abbudi, orang panggil. Amar ta'abbudi ni makna perintah yang mana yang kita kena ikut saja. Kita tak boleh nak fikir makna dia tu, maksud dia tu, apa sebab. Supaya tentang bilangan semaya, apa kena sebanyak ni, semaya subuh, semaya zuhur, lagu tu. Zakat ni kena sebanyak ni. Kalau unta sebanyak ni, bila ada beberapa ekor ni, kena bagi sebanyak ni, lagu tu. Kita nak kata walaupun dia tu berkait dengan binatang, berkait dengan gap dia, perbuatan kita, tetapi dari segi makna dia tu tak siapa nak fikir. Dah Tuhan royak lagu tu, hak ni pun lagu tu, dah Nabi royak gitu-gitu, basuhlah.
Tapi bukan kerana najis, kata dia. Dan Nabi royak suruh basuh. Dia ada royak kau di sini kerana najis. Suruh basuh 7 kali. Tak. Dia suruh basuh 7 kali. Dah suruh basuh 7 kali, basuhlah. Tapi bukan kerana najis. Itu mengikut pendapat Imam Malik. Bukan kerana najis. Imam Bukhari berkata bukan kerana najis, tapi kerana benda lain. Kerana benda lain tu apa dia? Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Dia kata sebab ada contoh. Contohnya apa dia? Nabi SAW sakit. Berkait dengan 7 kali basuh ni, 7 kali ni banyak dalam hadis sebut. Dan semuanya tidak menunjukkan najis. Dia ada hikmat dari segi rawatan tu. Ataupun kita kata dos lah. Dos. Nabi SAW pernah demam, sakit kepala, dan dia ikat kemah kepala dia tu. Lepas tu bila dia nak mandi, dia suruh ambil 7 gerebok. 7 bekas air yang daripada kulit kambing. Dia suruh, tuan, subbu alayya min 7 qirab. Dia kata, curah atas aku ni, atas kepala aku ni 7 gerebok. Curah. Air dia panas. Suruh curah 7 gerebok. 7 ada di situ. Dia sebut 7. Lepas tu dalam hadis yang lain, banyak ni dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Abu Dawud ada berlaku man tasabbaha 7 tamaratin ajwah ataupun tamarati ajwah lam yadhurruhu dhalika al-yawm sammun wala sihr. Sesiapa yang waktu pagi dia belum makan gapo-gapo, dia makan 7 butir buah tamar ajwah. 7 butir, 7 biji. Hari tu orang tu tidak akan terkena racun dan tidak akan terkena sihir. Nabi kata 7 juga. 7 juga. Maknanya 7 ni ada maksud dia. Maksud dari segi rawatan tu lebih bersifat begitu. Macam tadi suruh curah air 7 gerebok tu perawatan juga. Makan 7 biji, 7. Dari segi rawatan juga. Hak ni pun kata dia dari segi ada maksud tu. Lepas tu suruh dalam hadis yang lain suruh salah satunya dengan air tanah, dengan tanah bercampur tanah. Ini kalau kita nak kira dari segi basuh, tidak kau cuci tu dengan tanah tu. Bahkan dalam setengah-setengah hadis dia kata hak paling akhir tu kamu basuh dengan tanah, air yang bercampur tanah. Adakah basuh dengan air tanah ni kau cuci dari segi zahir mengikut yang kita faham? Tak. Kau cemar tu kau bolong tu. Jadi apa maksud? Dia kata ini maksud bukan untuk menghilangkan najis. Untuk maksud lain. Itu dalilnya kata dia. Kalau dengan maksud untuk cuci hak sepatutnya, mula-mula tu lah. Basuh dengan hak tanah. Lepas tu ala ke akhir tu, basuh dengan air biasa. Ni tidak. Ada dalam riwayat tu begitu. Itu satu perkara. Yang kedua dalam setengah riwayat, dia kata ada suruh basuh 8 kali. Suruh basuh 8 kali. Salah satunya dengan air tanah. Ada dalam riwayat yang lain, dia suruh basuh 3 kali saja. 3 kali saja. Bahkan Abu Hurairah dia pegang dengan hak basuh 3 kali tu. Orang tanya, padahal dia yang meriwayatkan hadis ni. Ni Abu Hurairah 7 kali. Apa yang orang tanya dia? Dia kata 3 kali. Pula. Dan hadis itu sahih juga. Ini kalau kita kata memang ini dengan maksud hukum lah dulu. Bukan dengan maksud lain-lain kau tak budi kau dok. Bukan dengan maksud nak menghilangkan kuman kau racun kau gapo kau, tidak. Tapi dengan maksud syariat sungguh. Maka daripada 8 7, daripada 7 kepada 3. Ini menunjukkan hak 7 gapo ni dia satu ketika dulu. Lepas tu sudah mansuh. Imam Tahawi kata gitu. Sebab itulah Imam Abu Hanifah pegang, dia kata kena basuh 3 kali. Tak perlu air tanah tu, tak perlu. 3 kali sebab najis-najis lain lah. Dan tidak mesti 3 kali pun, sekali pun kalau sudah suci dah cukup, kata dia. Imam Abu Hanifah pegang lagu tu. Sebab dia pegang dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tu meriwayatkan hadis ni. Takkanlah dalam keadaan dia tahu ni perintah Nabi, dia nak tinggal gitu saja. Lepas tu dia nak petua lagu lain. Tak pernah sabar tu. Kecuali dia tahu ini hukum ni hak dulu. Hukum ni hak dulu, bukan hak kemudian. Hak kemudian dia sudah jadi ringan. Imam Bukhari kata, Imam Malik kata, kamu boleh turun daripada 8 kepada 7, 7 kepada 3. Bapa tak boleh turun, siapa tak ada langsung.
Gitulah kira-kira. Tak ada langsung. Tak perlu basuh pun. Kalau nak basuh pun kerana ikut Nabi itu je lah. Tapi dah kita tahu benda ni dia tidak tetap. Tidak tetap. Sekali gini, sekali gini. Menunjukkan ada maksud lain sebenarnya. Tidak kerana najis. Tidak kerana najis. Imam Malik kata, kalau ia pun ni bila minum air dalam bekas, hak tu yang kena basuh. Sekat tu je. Kalau kata nak basuh 7 kali pun, kalau dia jilat air dalam bekas, kalau dia makan tak kena basuh. Kalau dia makan tak kena basuh bekas tu. Hatta kalau air kecil dia pun masuk dalam tu, tak kena basuh bekas tu. Tu sebab apa? Sebab Nabi sebut bila dia minum, bila dia jilat tu saja, kata dia. Kita nak pakai lagu ni, itu pun kita tidak kata najis. Sebab Nabi sebut gitu. Dia tak sebut makan, dia tak sebut lain-lain. Itu pendapat Imam Malik. Jadi dalam masalah ni, benda ni mungkin agak besar lah kepada kita, agak pelik dalam masyarakat kita ni, sebab lama dah turun-temurun mengikut mazhab Syafi'i kan lagu tu lah. Bahkan orang-orang kita ni berat benar lah kalau dalam masalah anjing ni. Saya kalau tempat dia pijak pun pergi buai dengan siku tu, pasir ke apa tu, berat benar lah. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i memang gitulah, mazhab Syafi'i. Baiklah, kita sudah sebut dah saat ni pendapat macam-macam tu. Tapi dalam keadaan lagu tu pun ada yang mengatakan sebenarnya Imam Bukhari ni, dia kata dia serupa dengan hak lain-lain ulama juga. Dia mengatakan anjing ni najis sebenarnya. Tidak ada bukti, kata dia, yang menunjukkan Imam Bukhari ni mengatakan, berpendapat anjing ni tidak najis. Tak ada terai, kata dia. Dia nak bagi alah kau ramai-ramai Imam Bukhari tu. Sebab apa? Imam Bukhari mari hak ni hadis mula-mula kita baca saat ni menunjukkan najis. Menunjukkan najis. Apa lagi ada hadis yang menyebutkan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'an. Begini, iaitu suci bekas kamu apabila dijilat oleh anjing, airnya itu, iaitu kamu basuh 7 kali. Nabi SAW kata, sebut situ suci, menunjukkan ini suruh basuh 7 kali ni kerana najis. Dia kata, bermakna Imam Bukhari mari hadis ni nak menunjukkan najis. Lepas tu dia mari hadis kemudian ni menunjukkan tidak najis. Hadis kemudian ni, satu orang zaman itu beri minum air kepada anjing dalam kasut dia. Lepas tu seterusnya dia mari hadis anjing perburuan itu. Itu menunjukkan tidak najis. Jadi kata ulama ni macam Aini, pensyarah kepada kitab Bukhari juga, dia ni bermazhab Hanafi. Dia kata tak ada menunjukkan Imam Bukhari ni mengatakan anjing ni suci, kata dia. Bahkan dia menunjukkan najis juga. Sebab apa? Imam Bukhari mari kedua-dua ni, cara dia bila dia mari kedua-dua ni, dan ayatnya hak ulama duduk khilaf tu masing-masing ada dalil dia. Tu je. Dan dia tidak royak dia hak mana, pegang hak mana. Dia nak royak sekadar ada dalil saja. Tapi pendapat itu tak kena tu, tak tepat tu. Sebab itulah kebanyakan pensyarah Bukhari kalau kita tengok, termasuk Ibnu Battal. Ibnu Battal tu bermazhab Malik. Syah Waliullah kemudian. Lepas tu kalau Hafiz Ibn Hajar tu Syafi'i. Mereka ni semua kata memang Imam Bukhari maksud sini nak royak anjing tu suci, bukan najis. Bukan apalah kita nak kata dia nak kata najis, orang ramai-ramai dok. Jadi adakah peranan Imam Bukhari dalam fiqh? Dia tu sekadar royak orang gitu saja. Dan nak royak masing-masing ni ada dalil gitu saja. Pendirian dia sendirilah ke mana? Takkanlah orang setara dia ni gitu. Dia ni seorang mujtahid. Dia awak mari hak ni nak royak mazhab dia, pendapat dia. Selain daripada nak royak yang masing-masing yang kata najis tu ada dalil dia. Orang hak kata tidak najis tu pun ada dalil dia. Tapi pendirian dia kita dapat tengok daripada tajuk dia tu. Tajuk dia tu jelas dia sebut. Dia sebut tentang sucinya. Bulu manusia ataupun rambut bila terpisah, nak royak suci. Lepas tu dia mari anjing selalu. Nak royak suci lah tu. Untuk apa lagi? Kita boleh faham daripada tajuk dia. Hafiz Ibn Hajar walaupun dia Syafi'i, dia tidak kata ini menunjukkan Imam Bukhari nak royak najis juga supaya ramai-ramai. Tak. Maknanya dia kaji, dia fikir tu secara adil. Betul. Memang Imam Bukhari berpendapat tidak najis. Jadi kalau ada orang kata Imam Bukhari berpendapat najis, itu tidak kuat sebenarnya. Tak kemah.
Kita jangan tengok sini saja, di tempat lain lagi banyak lagi Imam Bukhari buat mari tentang anjing ni, lagu mana, cara dia buat mari. Daripada situ kita dapat memutuskan bahawa Imam Bukhari berpendapat anjing ni tidak najis. Tidak najis. Sebenarnya dalam perkara ni, sebelum ni kan, sudah kita masa seminar dulu, mungkin ramai daripada kita ni ikut, tidak juga. Ada satu kertas kerja yang diminta saya buatlah, iaitu fiqh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Bukhari. Di sini pun, dalam ni pun saya ada sebut lebih detail lagi. Jadi kalau tengok situ, kalau tengok sini, lebih panjang lagi lah perbincangannya daripada dalam kertas ni. Kalau ada sekali molek benar lah, boleh tengok lah lagu mana cara dia faham, cara Imam Bukhari faham. Imam Bukhari buat mari hak ni, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Jadi seseolahnya hak ni hadis ini seperti hadis hak lalat jatuh dalam minuman itulah. Suruh selan. Dan Nabi SAW sudah ayat dah, seperti baru ni kita sudah sebut dah. Lalat ni bila dia nak jatuh, dia ataupun dia dalam keadaan bahaya, terancam, dia akan pusing. Ataupun kalau dia jatuh dengan sayap dia ada racun dia tu, yang menjadi pelindung dia. Dia akan jatuh tu dulu. Lepas pada tu Nabi SAW kata, kamu celup, kamu selam dia. Lepas tu buat. Sebab apa? Di sebelah sayap dia lagi tu, di sebelah lagi tu ada penawar dia. Penawar bagi racun dia tu duduk situ. Sebenarnya hadis-hadis seumpama ni, kalau kita perhati dari satu sudut lah, ni penting. Ramai orang tak perhati dari sudut tu. Dia tengok zahir gitu saja. Sebenarnya Nabi SAW nak isyarat kepada kita tentang ilmu perubatan tu, tentang kajian, tentang kuman dan sebagainya. Tu dia nak pergi situ. Macam tadi, hadis tadi jelas tu dia sebut, ni ada racun dia. Sebelah lagi ada ada penawar dia. Bukan bermaksud di situ nak ayat Nabi nak ajar biar umat dia ni tidak ngembang, ngotor jadi. Nak ajar biar minum hak lagu tu. Dia tidak suruh, tidak kata mu mesti minum. Tak. Nak ayat kalau nak minum juga, lagu tulah cara. Hak dia lebih nak ayatnya situ ke dia. Ada benda situ. Benda tu kalau kamu kaji, kamu boleh buat berapa banyak penawar. Tapi kita seperti baru ni saya sudah sebut dah, kita ketinggalan semua dalam bab ni. Padahal jelas Nabi sebut dah tu, alik ni racun, alik ni situ je penawar dia. Tapi tak ada kita semua. Dah kau orang kafir. Dah kau bangsa-bangsa hok maju dalam sains. Dah ke demo tu. Padahal ni demo tu pun tak jumpa lagi. Alangkah baiknya kalau kita kaji hok mana-mana yang mengaji sains tu, cuba buat. Lalak dia daripada dulu pakai ni ada. Tak ada nampak baik dia. Nabi kata ada penawar situ. Penawar tu boleh buat untuk berapa banyak tu. Cuba kita ambil situ. Supaya juga di sini Nabi SAW nak ayat di basuh 7 kali, dia nak menarik perhatian kita kepada yang ada pada anjing tu, gapo dia. Dan yang ada pada tanah tu, pada basuh 7 kali tu. Situ ada kaitan dengan rawatan sebenarnya. Kalau kita kaji khasiat ataupun kelebihan yang ada pada tanah tu boleh menghilangkan kuman, kita kata, ataupun virus anjing tu, berapa besar. Tapi orang tak buat kajian. Orang kafir, kau orang Islam, kau tak ada buat kajian dari segitu. Walaupun baru ni kita sudah sebut dah, ada seorang saintis Amerika tu masuk Islam. Apa? Dia buat kajian memang sungguh. Kuman anjing ni dia tidak boleh hilang kecuali dengan cara lagu tu. Tapi sekadar tu dari segi kelebihan lain, keistimewaan lain, tak ada, sekadar tu je. Banyak lagi boleh dikaji itu. Sesoalnya Nabi SAW nak menarik perhatian kita kepada apa yang ada pada anjing itu, baik dari segi racun ataupun dari segi penawar dia pun. Sebab biasanya Allah SWT kalau buat di mana-mana, kalau hak tak molek di situ ada hak molek dekat tu. Kalau ada racun, ada penawar. Kalau ada orang jahat, orang baik pun baik sangat situ. Kalau jahat sangat, baik sangat situ. Kalau hak tak cerdik, dia akan ada hak cerdik lebih pada hak lain-lain situ. Cuma mungkin kita tak jumpa lah. Kita tak ambil berat.
Itu sajalah. Jadi mengikut demon ni gitu ni di sini ni. Bukan dengan maksud najis sama sekali, tidak. Lepas tu mari hak ni mari dulu lagi. Dia nak ayat dia tahu. Tapi ini maksudnya lain. Banyak dalam Bukhari ni kalau kita tengok, kita tak boleh kata Bukhari bila dia mari hadis ni, makna dia pendapat dia gitu. Dah. Tidak gitu, tak kena tu. Cara orang tak ngaji tu. Berapa banyak dalam Bukhari ni dia mari hadis qasamah misalnya, tentang hukum qasamah. Dia mari hadis tapi dia tak pakai hak tu. Banyak. Imam Malik buat mari ni dia tahu ni hadis ni. Ni riwayat dia lah ni. Riwayat ni. Abdullah bin Yusuf an Malik. Imam Malik ni dia tahu. Tapi dia tak pakai. Tak pakai sesuatu hadis kerana menggunakan sesuatu kaedah ilmu. Itu orang yang pakai tidak tolak hadis lagu tu. Bukan anti hadis lagu tu. Anti hadis ni lagu lain. Hak ni semua imam ada kat lagu ni. Ada lagu ni. Afdhar al-hajim wal mahjum. Imam Syafi'i kata, Imam Ahmad kata batal puasa kalau orang yang bekas. Orang hak bekas dah hak kena bekas tu kedua-duanya batal puasa. Imam Syafi'i kata tak. Padahal hadis tu terang. Imam Ahmad pegang zahir dia. Imam Syafi'i kata tak. Sebab apa? Padahal hadis tu lagu sana. Apakah boleh kita kata dia anti hadis? Tak. Dia tolak hadis tu, dia tak terima hadis tu. Dengan zahir begitu. Dengan makna lain tu. Aftar al-hajim wal mahjum, Imam Syafi'i pakai, dia tengok hadis lain, dia kata orang tu kedua-dua tu duduk mengopak orang tu pada ketika duduk bekai. Tu sebab tu yang Nabi kata gitu, bukan jadi batal puasa tu, puasa tak batal kata dia. Tengok Imam Syafi'i tak pakai hak tu. Kalau nak kira banyak contoh hak lagu ni. Kalau kita nak kata ni ada hadis apa tak pakai, banyak, semua kena lagu tu. Di situlah kita boleh tengok pekoh seseorang ni jauh mana cara dia menilai. Orang hak menilai selapis dia tengok gitu. Orang hak menilai banyak lapis, dia lagu lain, cara kesimpulan dia. Gapo-gapo pun. Bukan masalah ni saja. Begitu. Imam Bukhari buat mari hak ni, dia nak ayat hak ni suruh basuh pun bukan dengan maksud kata najis. Tak. Bahkan lebih menunjukkan ia tidak najis. Sebab kalau najis mesti hak babi tu lebih lagi. Hak babi tu lebih lah. Sebab najis babi tu lebih teruk lagi. Tak ada lagu tu. Tak apalah. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari pula hadis yang kedua. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa ada satu orang dia tengok anjing duduk makan tanah hak basah kerana dahaga sangat. Orang tu pun ambil khuf dia. Turun dalam di sini dalam riwayat ni dia gini. Padahal dalam Bukhari ni juga bab fadli saqil ma di tempat yang lain dia sebut dengan lebih detail lagi. Dalam perkara ni mula-mula orang tu dia turun dah dari raga tu. Dia turun dah. Minum air gapo dia raga. Lepas tu dia pun naik. Dia naik, dia tengok anjing duduk jilat-jilat apa di tanah hak basah kerana dahaga. Dia pun turun semula. Orang tadi turun semula. Turun semula ambil air. Dia bubuh dalam khuf dia. Dia nak naik atas muka tinggi kat lah dalam kat lah. Telaga tu kalau tahu anjing tu sendiri boleh turun. Ni tak. Dia pun kekeh dengan mulut dia. Hujung khuf dia tu dia pun pegang naik, rukah naik lah. Dia pun bui minum. Lepas tu anjing tu tidak sekali dia puas. Anjing tu tak puas lagi. Dia turun pula. Dia kekeh pula. Dia kekeh naik. Beberapa kali. Dalam hadis ni disebut kesimpulannya sehingga anjing itu puaslah, maka Allah membalas kebaikan orang tadi dengan memasukkannya ke dalam syurga. Imam Bukhari faham lah ke mana? Kalau anjing ini najis, kalau anjing ini tidak dihormati, tidak perlu kita hormati, binatang yang tidak perlu dihormati ini kita ikut dia dalam apa pun. Tidak. Dia apabila dia bui minum kepada anjing tu, Allah SWT kena kepada perbuatan dia sampai memasukkannya ke dalam syurga. Kalau perbuatan dia tu salah, takkan Allah SWT memasukkan seseorang tu ke dalam syurga kerana perbuatan yang salah.
Salah banyak perkara tu. Binatang yang patut dibunuh, tiba-tiba dia tidak bunuh, misalnya katakan. Sekarang yang kedua, binatang tu najis. Allah SWT tidak akan memasukkan seseorang tu ke dalam syurga dengan sebab dia buat sesuatu yang najis. Tak ada lagu tu. Sesuatu yang suci, barulah diberi pahala lagu tu, barulah diberi ganjaran syurga. Lepas tu khuf dia tu kalau najis, jadi najis. Jadi najis. Bila jadi najis, macam mana dia buat sesuatu yang tidak baik tadi, binatang jaga binatang yang tidak dihormati, lepas tu dia buat benda najis. Lepas tu kalau dia semayang lagu mana? Dia pakai tu tubuh dia, kaki dia jadi lagu mana? Jadi najis juga. Bila najis, di sini tak ada sebut basuh kau gapo kau, tak ada sebut. Macam mana Allah SWT balas dia dengan syurga? Tak pernah siapa kata dia. Walaupun orang lain kata ini maksudnya lagu lain, orang lain kata ini maksudnya dan ayatnya kita kena kesian kepada makhluk Allah ni. Walaupun makhluk sehina itu, manusia lebih-lebih lagi. Nak ayat gitu, manusia ni kita kena hormat, kena jagalah. Tak boleh matikan dia, tak boleh menyiksa dia. Setara binatang tu pun, mana seseorang tu boleh masuk syurga kerana kesian belah terhadapnya. Kalau orang lebih lagi. Orang lain kata begitu. Imam Bukhari kata tu susah kan, aku terima juga tu. Masalahnya hak ni dia kata hak tu terima, hak ni masalah najis tu. Najis tu. Najis khuf dia. Orang ni jawab pula lah. Alik Syafi'i, Alik Ahmad, Alik Gapo ni jawab. Dia kata, kamu tahu mana? Kalau kita kata seseorang dia bah dengan Bukhari lah. Kamu tahu mana yang dia ni bui terus dengan khuf dia tu, sehingga kena mulut anjing tu, lidah anjing tu masuk dalam khuf dia. Boleh jadi dia gali tanah ke? Dia bubuh dalam tanah situ. Boleh jadi. Dia gali tanah, dia bubuh situ. Bukan kena apa dengan khuf dia tu, mulut anjing. Tak. Imam Bukhari akan tanya balik lah, kamu tahu mana? Ada dalam hadis kau ayat dia bubuh dalam bekas lain tu. Andaian saja tak boleh. Lepas tu kamu pun andaian juga kata dia bui dengan kasut tu. Balik sana kata pula. Dah. Andaian juga. Ada sama-sama andaian kita boleh jadi berlaku. Sepatutnya ni tempat kalau benda tu jadi najis, sepatutnya Nabi royak. Ini dia tidak royak. Makna tak ada gapo ni benda ni. Tak ada gapo. Kalau ada najis, sepatutnya benda orang tak tahu kan. Dia kena royak lah situ. Tak royak tu salah Nabi tu. Salah. Sepatutnya dia kena. Apa dia tidak royak? Dia tidak royak tu sebab tadi lah. Supaya baru ni. Minggu lepas. Hak bulu jatuh tadi. Selagu tu juga orang kata, kamu buat kesimpulan gitu, tu tentu ke bulu tangan Nabi tu jatuh dalam tu, luruh dalam tu, walaupun selah pun. Sebab tu juga. Jadi kalau kata tak jelas, Imam Bukhari kata, tapi yang kamu tu kamu nampak kau tidak jatuh. Dia akan kata gitu juga. Supaya juga ni. Bila gitu kita balik kepada asal lah. Kalaulah beza, dia akan kata ini aku saja je, mu tak boleh. Dalam bak rambut baru ni pun, ini khusus dengan aku. Dia akan kata begitu. Ataupun dia khusus dengan orang ni saja kau, dia akan kata. Kalau khusus dengan orang, misalnya sembelih kambing sebelum cukup umur buat kurban, Nabi kata untukmu saja, orang lain tak boleh. Dia royak. Tak boleh kalau benda kena royak, dia kena royak. Dia royak lalu. Ni apa tak royak? So, dan Mondu kata pula, ini cerita orang zaman dulu ni, bukan cerita umat kita ni. Bukan cerita umat Muhammad ni, cerita orang zaman dulu. Orang Bani Israel dulu. Boleh kau nak buat dalil? Imam Bukhari akan kata, ini termasuk dalam usul fiqh, orang panggil syar'u man qablana. Syariat orang dulu. Ini dalam fiqh mana-mana pun dia jadi landasan ni. Dalam fiqh Syafi'i sekalipun kamu pakai juga kan? Kamu pakai juga. Syar'u man qablana ni syariat orang dulu ni kita boleh pakai juga. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu sudah masuk. Ini dia mahu kata sudah masuk lah. Sebab tu suruh basuh 7 kali. Ini syariat kita suruh basuh 7 kali. Imam Bukhari kata tak jelas kalau 7 kali. Sebab adil. 7 kali itu bukan menunjukkan najis. Boleh ada kemungkinan hak lain lagi. Itu cara bahas tu. Jadi syariat orang sebelum kita, kalau ada beza, mesti Nabi royak. Hak saat ni hak dia buat 7 kali tu tidak semesti menunjukkan najis. Dia orang kata tu tidak mesti menunjukkan najis. Jadi
Imam Bukhari buat mari so lagi. Tapi hak ni dia mari secara mudzakarah. Orang panggil secara mudzakarah. Dia hak dalam Bukhari ni, kalau hak lagu ni dia tidak serupa dari segi darjah hadis dia tu dengan hak ada sebut secara tahdits. Secara tahdits ni haddatsana sepuluh atas itulah. Imam Bukhari kata haddatsana Ishaq, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Hak tu tinggi, memang tinggi. Kalau hadis Bukhari, orang kata hadis Bukhari yang tinggi tu hak lagu tu lah. Tapi cuba kita tengok ni. Wa qala Ahmad bin Syabib wa qala haddatsana Abi. Maknanya Imam Bukhari tidak ambil daripada dia ni secara tahdits, yakni dengan menyebutkan haddatsana. Maka riwayat ini dia kurang sikit darjatnya daripada riwayat Bukhari hak lain-lain, walaupun dalam kitab yang sama. Itu kaedah dia. Kaedah. Ini orang panggil Imam Bukhari meriwayatkan secara mudzakarah. Mudzakarah ni bila dia kata waqala, kedudukan dia tidak tinggi mana. Tapi tidak tinggi mana pun ulama-ulama kata ada dalam Bukhari ni. Nak banding dengan hak lain tinggi lagi. Nak banding sama-sama hak dalam Bukhari itu je. Hak ni rendah sikit. Tapi kalau nak banding dengan hak lain tinggi lagi. Ulama-ulama kata gitu. Cuma dan di sini dia sebut di sini, dalam nuskhah kita ni, anjing-anjing kencing pergi mari dalam masjid tu di zaman Rasulullah. Mereka tak renjis pun. Bekah tak ada. Apatah lagi nak kata basuh. Renjis retik pun tak. Retik renjis pun tidak. Apatah lagi nak kata basuh. Dalam riwayat, dalam apa ni nuskhah ni kan ada sebut tabul. Dalam setengah-setengah nuskhah Bukhari tak ada tabul. Kencing tu tak ada. Walaupun tak ada dalam Bukhari, dalam Abu Daud dan dalam kitab-kitab yang lain banyak sebut lagu ni. Yang ni dengan tabulu, kencing tu ada. Ada. Jadi kita pakai seperti dalam nuskhah ni ada kencing. Imam Bukhari nak ayat tengok. Kalau kamu kata anjing ni najis, tengok getek riwayat ni. Ni, hak ni bukan cerita zaman dulu ni. Cerita di zaman Nabi dia ayat ni. Bukan kita nak boleh kata ni syar'u man qablana, syariat orang dulu ni. Ni Ibnu Umar duduk tidur dalam masjid, dalam riwayat Abu Daud. Aku duduk tidur dalam masjid. Dia tengok anjing pergi mari duduk kencing. Pula. Anjing kencing pula dalam masjid ni. Mana berat dengan jilat saja tu. Kencing. Berat tu kencing tu. Kalau katakanlah boleh dengan fikiran lah, orang kata basuh menghilangkan najis anjing ni, kalau nak guna fikiran lah, sepatutnya kalau jilatan tu 7 kali, hak kencing ni 10 kali sepatutnya. Tapi tak boleh guna fikiran lah. Tak ada siapa dia guna fikiran. Dia kata semua kena basuh 7 kali berlaku. 7 kali berlaku. Di sini Ibnu Umar kata tak ada basuh. Tak ada basuh. Pergi mari dalam masjid mesti dia garu. Dia pijak tu kita tak tahu dia mari mana, basuh gapo kaki dia. Lepas tu jelai-jelai lidah dia tu jatuh dalam masjid. Masjid ni tempat suci. Kalaulah najis sungguh, tentu Nabi royak dah. Pesan dah kepada sahabat-sahabat dia. Tak ada. Ni bukan cerita orang dulu ni, cerita zaman Nabi. Bapa tidak pagar. Sekurang-kurangnya dia kata kalau nampak anjing hamba lah. Ada pula dia kata setengah-setengah ulama tu macam Khattabi, orang Syafi'i lah. Dia kata anjing tu dia kecil lu. Wah. Berjalan lagi mari dalam masjid. Orang-orang lain pakat suka berlakon. Tahu mana dia kecil lu. Adakah dia ayat dalam hadis dia kecil lu, apa tu baru dia masuk. Anjing tu terdidik benar kalau lagu tu dah. Terasuh benar anjing tu dah. Lebih pada anjing perburuan. Ni bukan nak ayat anjing perburuan ni, anjing biasa ni. Tak tahu siapa dia, tuan dia ni anjing. Macam mana kita boleh? Dia kata ni pergi mari kencing dalam masjid. Mana dalam masjid lah. Apa ya kita kata luar je. Dalam masjid. Takkan mana-mana pula dia nak kata hak luar masjid, dia kata dalam masjid. Ini menunjukkan tidak najis. Tak tu. Lepas tu apa yang Nabi ni buat berat sangat? Dia nak ayat. Banyaklah. Seperti dalam risalah ni kita sudah sebut dah. Antaranya iaitu Nabi SAW ni selain daripada hak tadi, dia nak menghapuskan semangat tu, mengikut bangsa lain. Tu disebut dalam di sini sebut juga semangat. Pada masa tu kalau kita tengok latar belakang orang Islam ni, hak Muhajirin, hak Ansar bila duduk di Madinah, pada ketika tu Madinah ni bukan Madinah saja, tanah Arab tu semua tu dikuasai ekonominya oleh orang Yahudi.
Orang Yahudi ni berahi perang anjing. Tu latar belakang dia. Orang Yahudi berahi perang anjing. Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Lepas tu orang Yahudi ni ahli kitab kan. Orang Arab pun rujuk ke dia kalau gapo-gapo dalam bab agama ni. Dia anggap ni puak-puak alim lah nak banding dengan puak dia bukan tak ada siapa dia rasul nabi gapo. Gitu kedudukan ahli kitab ni begitu istimewa pada pandangan masyarakat dan dia macam ada kuung. Kuung. Padahal benda tu tak ada dek pun. Di kalangan orang Arab ni. Nabi SAW nak menghapuskan hak tu lah. Nak menimbulkan jati diri, identiti umat Islam. Maka dia ada cara dia sendiri. Banyak Nabi SAW buat lagu ni. Orang hak tengok zahir gitu hadis dia tak akan faham hak ni. Nabi SAW oleh kerana dia nak menghapuskan semangat tu, mengikut tu, semangat pok tu, jiwa pok tu. Dia kata, tapi hak dia kata ni jadi hukum. Bukan semata-mata misalnya ahli masyarakat kau dia buat gini, dia kata gini. Dah. Jadi hukum sungguh lah. Kalau kita nak kata jadi hukum lah. Jadi hukum sungguh. Maknanya dia rakyat pada ketika tu semua anjing ni kena bunuh. Memang ada pun dalam hadis. Semua kena bunuh. Di satu peringkat. Lepas pada tu Nabi SAW kata kamu bunuh anjing hitam saja. Ada. Peringkat yang kedua. Lepas pada tu Nabi SAW kata mali walil kilab. Apa aku nak cara kau anjing duk sibuk nak cara kau anjing ni. Nak buru anjing tu anjing ni. Tak perlu. Hiya ummatun minal umam. Anjing ini adalah salah satu umat, salah satu kejadian yang Allah buat. Seperti lalat, seperti nyamuk, seperti gapo. Walaupun seksa kita kan ada kena denggi, kau kena gapo. Nah, jangan bunuh habis. Dengan maksud nak membasmikan dia langsung tak. Jangan. Ada tu situ. Setiap Tuhan buat ada faedah. Cuma kita tak tahu lagi. Duduk situ. Nabi SAW pun kata tentang anjing lagu tu lah juga. Jadi tak kena lah hak Tuhan buat ni kita nak hapuskan. Sampai babi tu pun dia tidak suruh hapuskan. Walaupun kata haram pun ada dalam Quran. Tidak. Bahkan dalam fiqh banyak sebut tu tentang babi. Ada ketika dia boleh bunuh babi. Ada keistimewaan dia. Hak tidak ada pada benda lain. Memang ulama-ulama akui macam bulu dia kau gapo kau ada. Begitu juga lain-lain lah banyak dia ada keistimewaan dia. Hak tu bab fiqh lah. Ulama tu pun dalam keadaan darurat dia kata tak apalah. Nak rayaknya hak ni pun dia ada keadaan tu juga. Sebab tu kita tengok dalam hadis ada hak suruh basuh 8 kali ketika berat benar. Ada hak suruh basuh 7 kali, aku kurang sikit. Ada hak suruh basuh 3 kali, aku kurang lagi. Lepas pada tu tak suruh basuh dah lah. Sebab apa? Sahabat faham betul dah. Hak Nabi nak gapo dia. Hak Nabi naknya gapo dia. Iaitu supaya kita tidak terikut-ikut dengan bangsa asing, dengan budaya asing. Dan jangan kita ada orang kata waham, kekeliruan. Kita ingat dia tu jadi kaya, dia tu jadi mulia, dia tu jadi gitu-gini dengan sebab benda-benda remeh-temeh yang tidak ada kena-mengena dengannya. Seperti orang lain ni kan. Cuba tengok. Kalau bangsa tu dia menguasai masyarakat, penjajah kau, misalnya kita kata segala budaya dia tu orang akan ikut. Dengan tidak tahu, tak sedar. Dia berasa sesoalannya macam pakai baju kok tu kau, dah. Pakai necktie kau, sesoalannya hak tu yang menyebabkan dia jadi pandai. Hak tu yang menyebabkan dia jadi kaya. Tanpa dia sedari. Bangsa yang terjajah, yang tidak ada kepribadian, dia akan jadi gitu. Hak tu Nabi tak si. Nak jadi bangsa yang menguasai dunia, bukan lagu tu jiwanya. Dia kena ada cara dia sendiri. Dan benda tu besar tu. Sampai Nabi SAW kata boleh bunuh. Kalau ni, tak pelik benda tu lah ni kan. Hak salah semua burung ni kan. Apa yang boleh bunuh gitu semua tu. Ayam, itik, gapo tu habis kena bunuh. Apa? Sebab itu mengancam nyawa, kesihatan kita. Boleh, harus. Nak rayaknya dalam Islam ni bukan hak mengancam nyawa, mengancam jiwa, peribadi. Hak tu lebih berat lagi. Dan Nabi SAW sudah kebukakan contoh dalam masalah tu sebenarnya. Bukan masalah najis kau gapo dak. Ayam tu, jadi kalau kita bunuh tu ada najis kah? Dak. Kerana ada sesuatu yang lain yang membahayakan kita kerana tu. Bukan kerana dia tu najis, dia tu tidak molek. Dak. Kita tu Imam Bukhari nak bagi. Situ. Kalau kita faham benda ni, fahamlah. Banyak hak Nabi SAW ajar. Umpama jadi peringkat permulaan, semua makan
benda yang dimasak kena basuh, kena ambil air semaya. Lepas pada tu makan daging unta, kalau ada air semaya kena ambil air semaya semula. Ada pula hadis yang menunjukkan tak ada pun, dia makan lepas tu dia pergi semaya tu, tak ada ambil air semaya. Gapo dia nak ajar? Sebenarnya dia nak terapkan, nak tanam sifat ataupun perangai, kebiasaan bersih, hidup dalam bersih. Tu. Dia nak tanam hal tu. Begitu juga Nabi SAW larang pakai kain misalnya labuh ke bawah daripada buku lali tu. Setengah-setengah orang kata dia pegang zahir gitu. Padahalnya Nabi SAW, kalau kita tengok latar belakang dia tu ada maksud lain. Dia tak siwi orang ni bersifat sombong. Sebab orang pada masa tu, orang-orang yang sombong, orang-orang besar, gitulah cara dia. Dia pakai baju labu. 2-3 orang pegang ujung baju dia tu bila nak jalan, alik belakang. Kau lebih lagi, menunjukkan lebih. Nabi SAW nak menghapuskan hak tu. Bukan dia nak royak taklih pakai labuh tu. Dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata, saya pakai lagu tu lagu mana. Nabi kata bukan maksud tu. Tahu pula situ. Kenapa orang tak perhati tu? Nabi SAW kata bukan maksud tu. Dan dalam hadis dia kata Allah SWT tak pandai, tak tengok gapo, tak kecek gapo tu. Khuyala. Dalam hadis tu pun ada sebut kerana sombong, nak menunjuk-nunjuk. Jadi Nabi SAW tak sih ada umat dia ni ada sifat sombong, besar ke diri lagu tu. Tidak semesti dalam bentuk kain tu, dalam bentuk apa pun. Dalam bentuk apa pun tak boleh. Bukan khusus dengan kain tu, tapi orang tak perhati situ. Orang tak perhati situ. Banyak kan dia duduk pergi pada zahir tu. Itu cara faham hadis tak kena. Dia boleh pergi sekerat. Sampai zaman selepas pada tu nampak tak sesuai. Tapi kalau faham hadis dengan betul, sampai ke bila-bila pun sesuai. Macam orang kata gambar tak boleh, kalau hak bernyawa tak boleh. Hak tidak bernyawa tak apa. Dia duduk pergi atas zahir tu. Dia duduk pergi atas zahir tu. Padahalnya maksud Nabi SAW lagu lain. Hak kata kamu hidupkan apa hak kamu buat. Dia kata menunjukkan hidupkan itu maknanya hak tak boleh ada nyawa. Kalau hak tak ada nyawa, kita lukis ke, kita buat gambar toko ke, kita buat toko seperti kita kata landscape gapo tu, buat tak apa dia kata. Kalau kita gambar bunga ke, gambar tak apa. Tapi kalau gambar orang, gambar lembu, gambar binatang tak boleh. Sebab apa? Dalam hadis sebut Allah SWT suruh orang itu bubuh nyawa. Padahalnya hadis tu kena faham lagu lain. Ahyu ma khalaqtum. Kena faham lagu lain. Iaitu orang yang dibuat berala dia, patung dia, gambar dia digantung dalam rumah, dalam gereja, dalam rumah-rumah ibadat tu kerana disembah, dianggap sebagai Tuhan, mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Tuhan kata kepada hak tu lah, saya rasa mu buatlah. Orang duk percaya mu ni Tuhan sangat kalau mu boleh berhidupmu. Hak tu maksudnya. Dan maksud Nabi SAW nak kata tak boleh benda ni, dia nak menghapuskan semangat syirik tu, ataupun perkara yang boleh membawa kepada syirik. Sebab ajaran dia nak menegakkan tauhid. Biasa orang yang bila mula-mula gambar, lepas tu patung, lepas tu gantung bunga, lepas tu lama-lama semua. Biasa. Begitulah dalam sejarah agama mana-mana pun paklan ni. Agama hak selepas pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Guru Nanak tu pula gitu juga. Dia kata tu hasa juga. Tapi kalau cuba tengok dalam dia panggil Gurdwara dia. Gurdwara ni sebuah masjid dia tu lah. Duduk kibah. Kibah ke dia kubur Guru Nanak. Tengok dah ada syirik. Dah ada syirik. Nabi kita nak rakyat hak tu, nak hapuskan hak tu lah. Bukan bermakna yang khusus dengan benda yang bernyawa. Kalau gambar tu, gambar saja pun. Yang gambar lambang bagi mana-mana bangsa, yang sembah benda tu. Misalnya matahari. Orang Jepun sembah. Kita buat di negeri Jepun. Dalam rumah kita tu buat matahari. Tak boleh. Sebab apa? Menyerupai orang kafir. Dan itu hak dia sembah. Tak boleh. Bukan nanti bernyawa. Tidak bernyawa pun. Kalau lembu, misalnya di India, hak lembu, kita buat gambar lembu macam-macam. Tak boleh. Bunga ke pokok Christmas ke kita. Kita pasal dalam rumah kita. Tak boleh. Sebab dia syiar agama Kristian. Tidak nanti benda tu bernyawa. Maksudnya Nabi SAW tak siwi syirik. Itu sebenarnya. Kalau gambar, kita tepek gambar apa tu? Yalah, itulah yang kita kata tadi. Mana tidak termasuk tu.
Adakah maksud kita nak puja? Tak ada. Tak ada tu. Bahkan kalau gambar hak toko pun kita kata. Kalau tidak kita nak tahu lah ke mana orang nak buat fashion ke, nak pakai baju situ. Dalam perubatan, orang nak apa nama ni, nak belajar, dia ada juga patung tu. Orang tu nak belajar lah ke mana? Lepas tu kalau robot misalnya, tak ada pengguna lah robot kita. Robot tu bukan kita buat Tuhan, dia hamba kita, koli kita. Tak ada apa satu. Walaupun supaya orang dia beri dengan tangan dia. Misalnya kita kata dia suka, kau ikut dia lah. Tak ada apa. Tak ada kena-mengena dengan hadis Nabi. Tapi setengah-setengah orang ni oleh kerana dia faham gitu tu kan. Jadi dia ambil pergi pekoh jauh pergi tu. Padahal asalnya tak ada gapo. Pekoh tu pergi. Dia kalau dia nak ambil gambar kambing misalnya. Dia akan buat bitik-bitik kepala tu. Sebab kalau bitik-bitik gini tak akan boleh menyawa dia gitu. Dia pergi situ semacam. Padahal orang tidak maksud tu. Dia begitu. Jadi kalau kita kerak kaki tak ada sebab boleh hidup lagi binatang kalau kerak kaki. Tapi kalau kerak kepala dia kerak dia hitam gitu, lepas tu bitik-bitik. Ada satu contoh buku hak belajar bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Arab Saudi tu memang cuba tengok situ. Itu contohlah tu. Hasil daripada faham lagu tu. Jauh pergi je. Lepas tu tak jadi susah lah. Tengok di India, Pakistan, tengok. Sehingga puak-puak sesak ni masuk dalam internet dalam apa. Sebab apa? Puak-puak tu dia guna internet. Boleh gambar. Puak-puak ni baru duk bahas gambar dia boleh kau tidur. Gambar hak senyap dia pun tak boleh. Pas kalau kita masuk dalam TV tu, CD ni pun gerak-gerak pula dah. Kau tak boleh tengok tu ketinggalan. Ketinggalan lah tu orang panggil tu. Orang nak royak benda lain, dia pergi faham lagu lain. Sebab tu pengikut ni pun, pengikut orang lebih pun tak ada guna juga kalau pengikut tu tak cerdik. Tak akan jadi juga maksud tu asal tu. Dia kena pengikut cerdik. Barulah ada faedah pemimpin yang cerdik. Kalau tidak tak ada apa, tak boleh buat apa juga. Sia-sia. Sebab tu kita ketinggalan semua lagu tu. Orang royak benda lain, kita faham lain. Banyaklah benda-benda seumpama itu. Jadi kalau kita kata kita buat pelancongan kalau misalnya di Terengganu dia buat apa dia tu? Penyu tu. Tak boleh kah? Sampai dia sembuhnya. Penyu tu. Nak royaknya sini, ni tarikkan dia. Itu saja. Tak ada gapo. Faham kan faham belakang dah. Tapi kalau tak faham, bunga pun tak boleh. Usah kau benda lagu tu. Pokok Christmas pun tak boleh. Pokok apa ni, pokok suci orang Buddha tu pun tak boleh. Tak boleh belakang. Pokok tulsi orang Hindu suci tak boleh. Gambar pun tak boleh letak dalam rumah kita. Tapi kalau kita nak belajar nak gapo pokok ni ada khasiat dia. Bapanya. Tu. Kalau kita tidak buat gambar lagu tu macam mana orang nak tahu di lautan ni yang sedalam kedalaman dia setara ni ikan jenis mana? Tak boleh buat ikan dah lah. Tak boleh buat rupa ikan dah, bukan tak boleh dah. Gapo dia ada dalam tu. Tak boleh dah. Tengok ketinggalan. Itulah akibatnya. Serupa juga dengan hak ni. Hak anjing ni. Imam Bukhari nak ayat tengok. Ni kencing. Tak ada gapo. Pergi mari. Tak ada gapo. Lepas tu dia mau ni kata, apa yang kencing dia tu boleh pula. Tidak najis. Kalau kencing gapo pun najis. Tu tengok tu. Orang tu kena seksa dua orang tu. Nabi SAW pergi pacok kan. Lepas tamat tu nak merengekkan apa-apa. Hak seorang tu dia kencing tak jaga. Maknanya kencing ni berat. Tapi Imam Malik, Imam Bukhari ni pokok ni jawab, bolah kecek lagu tu. Kecek dengan orang tak reti boleh. Dia kata binatang ni kan ada dua jenis. Boleh dimakan daging dia, ada hak tidak boleh dimakan. Situ pula tu satu masalah lain. Mengikut Imam Malik, Imam Bukhari dan ramai lagi lain-lain, binatang yang boleh dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, air kecil dia tu tidak najis. Tahik dia tidak najis. Cuma kita kembar tu bab lain. Hak tu. Bau busuk tu bab lain. Hak tu suku nak kata najis tu. Misalnya air kencing kambing, najis. Tapi kalau Syafi'i najis belakang. Memang. Memanglah. Syafi'i memang najis. Tapi dia kata tak. Jadi anjing ni pun Imam Malik mengikut mazhab dia, ada pendapat dalam mazhab dia kata tidak, dia boleh makan anjing ni. Pula dah. Jadi dah boleh makan air kecil dia pun boleh lah. Hak tadi tu masuk apa nama ni kena seksa dalam kubur tu air kecil dia. Dia tu boleh makan kau orang tu. Tak boleh. Tu. Bukti air kecil binatang yang boleh dimakan ni tidak najis.
Nabi SAW bila puak-puak Uql dan Urainah ni pergi ke Madinah, dia jadi busung. Masuk Islam, puak ni bucik jadi. Penyakit busung. Nabi SAW pun kata, puak dia mengadu hal pada Nabi SAW tak sesuai cuaca di Madinah ni dengan puak dia. Nabi SAW kata, kamu pergilah di kandang unta tu, pergi minum susu unta tu sana dan minum air kecil dia. Kalau najis, apa Nabi suruh minum air kecil dia? Baik, kalau kita kata, tak ada ubat lain, tu darurat. Darurat apa? Takkan dalam dunia ni ubat busung tu air kecil unta saja? Ada. Allah SWT boleh tunjuk kepada Nabi, benda ni, daun kayu ni, akar kayu ni, macam-macam lah boleh. Boleh tahan nak tunjuk. Tak ada. Tak, dia suruh pergi minum air kecil. Ini menunjukkan air kecil dia tu tidak najis. Ada anjing. Orang Syafi'i kata, jauh dia mau pergi tu kan. Nabi royak ada. Haram. Nabi SAW naha an akli kulli dhi nabin. Baru ni ketika dalam kuliah Muslim baru ni kita bincang panjang dah tu. Orang lain kata Nabi SAW larang makan binatang yang bertaring. Anjing ni ada taring ke tak ada? Ada. Ada? Tak boleh lah makan. Macam mana nak makan? Imam Malik jawab dah. Dia kata tidak lagu tu. Bukan lagu tu, kita tidak nak panjang lah situ. Tidak nak panjang situ. Muka panjang dah royak situ. Kalau nak tengok juga, tengok CD. Tengok CD. Muka CD ada. Situ panjang dah bincang. Apa cara Imam Malik faham? Hadis tu, dia sendiri riwayat. Dia tahu hadis tu. Tapi dia tak pakai. Dia pakai lagu lain. Tu cara fiqh ni. Kebijaksanaan seseorang alim tu, kadang-kadang kita tak terfikir. Kita nampak lagu, dia nampak lagu lain. Dia nampak lagu lain. Tak apalah. Di sini pergi mari dalam masjid zaman Rasulullah, mereka tidak merenjiskan. Orang lain kata, ni kalau ia pun cerita hak dulu. Cerita hak dulu, bukan cerita kemudian. Cerita hak kemudiannya Nabi SAW jagalah. Mana dalih dia kata. Kalau kamu nak kata ni cerita dulu, lepas tu kemudian Nabi SAW anggap najis anjing ni, dan dia pagar kau kerana nak jaga daripada anjing, takut masuk anjing. Mana dalil? Kalau tak ada dalil, tak boleh buat andaian gitu saja. Bahkan kalau kita nak kira, hak ni lebih sesuai dengan hak kemudian. Sebab hak kemudian ni alah keratnya. Hak mula-mula suruh bunuh, lepas tu suruh bunuh anjing hitam saja, lepas tu tak payah pun. Daripada berat kepada ringan kan. Lepas tu basuh 8, 7, 3. Daripada berat kepada ringan kan. Sepatutnya hak ni hak kemudian lah ni. Sebab dia ringan. Bukan kau berat. Hak berat ni sepatutnya dulu. Ni bukan menunjukkan berat ni ringan. Alah keratnya hak anjing. Sepatutnya dia duduk kemudian, bukan duduk dulu. Tidak sesuai dengan hak lain. Tu cara. Cara faham tu. Lepas tu kalau di kalangan kita ni tak apa dah kan, minta maaf lah. Jadi kena selu-selu lah. Tapi kepada hak dah tu, dia suka benar lagu ni bincang ni. Suka benar lah. Sebab apa, benda baru, benda yang memang ilmiah. Memang ilmiah. Kita ayat dah, Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh. Nak ikut dia, ikut lagu tu. Ayat ni, ulama dalam Islam ni, bukan Syafi'i seorang, ramai lagi hak lain. Tu. Mereka tu tidak merenjis, tidak merenjis pun. Hak sani, anjing sani, bukan anjing air kecil dia tu. Merenjis pun tidak. Usah kena basuh. Mana hak kata kena basuh 7 kali tadi? Tak ada dah. Tengok riwayat ni. Tak ada dah lah. Kalau jilat tu kena basuh 7 kali, ni kecil, sepatutnya lebih lagi. Mana ada sebut sini? Menunjukkan hadis tu sudah nampak bertentangan. Tak ada dah lah. Hak mu kata kena basuh 7 kali, mana ada sebut sini? Demo tu kata, maklum sendiri. Maklum sendiri lagu mana dah Ibnu Umar kata mereka tidak renjis. Kita nak lawan dia pula. Renjis pun tidak. Usah ke basuh. Kalau kita kata, tahu dah muka basuh 7 kali, tu dia basuh. Basuh lagu mana dari Ibnu Umar kata lagu ni. Tak basuh. Renjis pun tak. Tak boleh pergi waktu tu. Tu cara Imam Bukhari. Dia main kau berak. Dia nak ayat dia faham lagu tu. Cuba perhati mula. Lagu mana? Tu dia. Lepas pada tu hadis akhir sekali, dia mari solat lagi hadis. Adi bin Hatim tanya, dia kata saya lepaskan macam mana kalau dia guna anjing perburuan dia. Ini hadis ringkas lah.
Nabi SAW kata, bila mu lepas anjingmu yang sudah diajar, dia pun bunuh binatang buruan, kamu makan, boleh makan binatang buruan. Dan kalau dia makan binatang buruan itu, tak boleh makan, sebab dia igak tu untuk diri dia sendiri. Saya pun tanya, lagu mana kalau saya lepaskan anjing saya, lepas tu didapati dekat binatang buruan tadi ada anjing lain. Nabi SAW kata, jangan makan kalau lagu tu. Sebab apa? Mu sebut nama Allah bila melepaskan anjing. Mu tidak sebut nama Allah untuk anjing orang lain. Untuk anjing lain tak ada. Imam Bukhari nak ayat. Apa makna hadis ni? Apa hati molek, kata dia. Anjing ni kalau nak kira dari segi zat dia, diri dia, hakikat dia serupa je anjing perburuan kau, anjing biasa kau, serupa je. Sebab anjing berlaku sepatutnya je. Tak ada beza. Tidak kata bila dia jadi anjing perburuan, jadi lagu lain sifat dia. Tak ada lagu tu. Tak ada. Kena ada dalil. Baik. Dia sebut di sini makna anjing tu boleh. Tengok. Bila anjing pergi igak binatang tu dah, sampai mati tu dah, dia igak lagu mana? Tak kata cuih gitu je. Nah. Mesti dia bergeluk. Dia bergomor dengan binatang tu, buruan tu. Bila bergomor, air liur dia mesti kena. Mesti dia kekoh mana-mana. Bulu dia tu tak kira lah. Mesti kena. Mana dalam hadis ni sebut kata tak boleh anjing? Kalau anjing tu najis, tak boleh. Lepas tu ada sebut kena basuh 7 kali. Mana ada sebut? Dalam hadis ni sekurang-kurangnya tempat dia kekoh. Kalau kita nak tahu tempat dia kekoh, tempat kena dia, susah tu. Kena basuh semua. Tak ada satu hadis yang mengatakan binatang buruan yang diburu oleh anjing ni, bila kita dapat, kita kena basuh semua sekali, 7 kali. Salah satu ni kata tak ada satu hadis. Ini menunjukkan bahawa anjing itu tidak najis. Tu je nak ayatnya. Anjing itu tidak najis. Kalau najis tak boleh, mesti kena basuh. Nabi tak royak. Bukan semua orang tahu hukum. Dia kena royak lah. Tak ada seorang abuk, sekali abuk dia royak. Kalau dia tak royak tu salah. Kalau benda tu tak boleh, dia tidak royak tu menunjukkan boleh lah. Tidak najis lah. Kalau najis, dia kena royak. Sebab orang tidak tahu semua najis ni. Umat tidak tahu. Dia kena royak. Kalau ketuk batal Ismail, dia kena royak. Manalah orang nak tahu ketuk tu jadi kesal dia sampai gitu mau. Dengan fikiran kita sendiri, tak ada. Dia kena royak. Sini pun dia kena royak. Mana ada? Tak ada. Dan hadis ini kalau kita nak kira, ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Sesuai dengan hadis ni. Dan dalam ayat, dalam surah paling akhir tu daripada Quran, surah Al-Ma'idah. Dalam tu ada sebut. Di sini dalam risalah ni pun kita ada sebut juga tu. Ada sebut. Di dalam Quran, surah Al-Ma'idah ayat 4. Apa baca terjemah? Tu baca terjemah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum. Gitulah. Tak apa. Katakanlah dihalalkan bagimu makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah dengan memelihara diri daripada memakan apa yang diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Sangat cepat perhitungannya. Itu dalam Quran sebut. Jadi kalau hadis ni dalam Quran ada, sesuai dengan Quran. Hadis hak tadi hak basuh 7 kali itu tak ada dalam Quran. Hak sesuai dengan hak tu. Hak ada sesuai dengan Qurannya, hak ni, hadis ni. Bermakna hak ni hak paling akhir. Tak boleh pergi dah. Kita tak boleh kata cerita dulu ni. Tak boleh. Dah sudah masuk lagu mana dah ayat ni dalam surah yang terakhir tu. Antara ayat yang terakhir tu menunjukkan anjing ni maknanya suci. Anjing ni suci. Lepas tu dia mana kata pula, lepas tu apa ya dalam hadis ni banyak sebut siapa dia pelihara anjing dalam rumah dia, malaikat tak masuk. Siapa dia pelihara anjing, dia kurang 2 qira amalan dia tiap-tiap hari. Hadis-hadis tu nak buat mana? Imam Bukhari jawab,
Hadis-hadis tu nak ayat pada ketika tak boleh itulah. Ketika Nabi larang tu, kalau langgar Nabi lagu tu lah jadi. Tetapi kan dalam hadis tu sendiri ada ayat kecuali anjing untuk menjaga tanaman, anjing untuk menjaga binatang ternakan, anjing ya ada faedah lah. Tu tidak termasuk, tidak hilang. Bermakna Nabi SAW sebenarnya nak ada benda lain yang dia maksudkan itu. Bukan maksud tak boleh patai anjing tu dah. Kalau anjing tu untuk buru, anjing tu untuk jaga rumah, anjing tu untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang ternakan, dalam hadis sendiri ada sebut tak apa hak tu. Maknanya hak tak boleh tu kerana terikut-ikut dengan budaya asing. Tak ada faedah, menyusahkan orang pula, salak orang, hambak orang pula. Nah. Saya sendiri pun kena hambak juga ke anjing dulu. Nah. Masa budak dulu. Oh, di India tu banyak anjing. Nah. Sekali tu dia bunyi gong gitu dah. Kita pun lari, darah tak kira lah masa budak. Anjing tu darah hambak dah. Tapi kita tahu kaedah dia. Kita tahu petua dia. Kau nak masuk dalam kawasan lain, tak pergi lah, berhenti sekat tu lah. Dia tak pergi. Supaya lah ayah bapak dia apa ni, hagah tu tempat dia lah. Dalam kawasan lain pergi habak kat orang pula lah dia. Anjing ni pun lagu tu juga. Hak lagu tu tak ada faedah nak perah awak ke dia. Memanglah menyusahkan orang. Patutlah kurang pahala apa. Menyusahkan orang, menakutkan orang, bahaya, mengancam orang. Tapi kalau anjing tu hak cerdik sungguh, anjing hak orang perah ni, hak Tuhan kata mimma 'allamakumullah, Tuhan ajar kamu nak perah dia senyap ya. Senyap. Supaya orang hak berisi sungguhlah. Dia senyap. Tapi bui sekali tu kenalah dia dah. Hak kecek banyak ni tak itu mana dah. Jadi cuba tengok. Anjing tu dia senyap. Jadi tak ada bunyi. Suruh buat kerja buatlah. Dah ke dia. Mana anjing ni makhluk yang begitu istimewa. Tiba-tiba kerana suatu hadis ahad yang tidak jelas lagi, ulama pun masih khilaf dah. Siapa kita nak menyingkirkan orang Islam ni daripada faedahnya? Rugi besar tu, tak kena tu cara lagu tu. Imam Syafi'i sendiri hak kata najis anjing, dia tetap ikut hadis untuk tanaman, untuk gani kecuali tu. Tapi kalau dia berak dia kecil, lagu tu kena basuh gitu. Tapi dengan cara kalau kita pakai lagu tu seperti dia nak berak anjing, susah. Sedangkan Nabi buat susah tu nak suruh orang tak perah dulu. Habislah cerita tu. Sekarang ni orang perah anjing untuk mengesan penjenayah, untuk mengesan dadah, untuk mengesan orang yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Macam-macam faedahnya. Dah Tuhan sebut sebagai nikmat dia sebut. Hak kamu ajar. Allah ajar kepada kamu. Dalam Quran Allah tak ajar cara nak asuh, nak didik anjing. Tuhan ajar lah kepada. Hak Tuhan ajar tu melalui kebijaksanaan semula jadi Tuhan buat manusia. Hak ni ilmu ni boleh ke siapa? Boleh ke orang kafir, bukan boleh ke orang Islam. Orang Islam tak belajar. Padahal dalam Quran Tuhan kata mimma 'allamakumullah. Kepandaian tu Tuhan ajar kepada kamu. Semua kepandaian yang lain-lain kita buat gitu Tuhan ajar belaka ni. Apabila kita belajar mengikut kaedah dia, mengikut sistem dia, kita akan dapat. Tuhan kata dia ajar, tapi kita orang Islam tak boleh belajar. Tak erti, adakah patut? Boleh kau orang kafir? Dia buat menega pula. Kita tak cakap menega susu saja dah. Susu pun dia kau kafir juga. Dah. Susu lembu, susu apa kena import. Kita sendiri tak perah, ketinggalan semua. Usaha kau nak perah anjing. Orang je kaya-raya dengan perah anjing. Anjing yang dididik, dilatih, diajar tadi tu, mahalnya reganya seekor-seekor tu. Kita tak. So, pasal apa? Pasal tadi tu cara akibat daripada tak kena faham agama ni. Kalau kena faham, dia boleh jadi suatu perkara yang memajukan kita, kemuncak kemajuan. Tak kena kaya, kita jadi bawah pada orang lain. Kalau tak kena faham. Itulah benarnya. Di setengah-setengah negeri tu, di negeri salji tu, dia dijadikan sebagai ni menarik ni kereta luncur. Kereta luncur. Anjing tu tarik berapa ekor. Tengok ada banyak faedah. Kita duk kira kita tengok tempat tak ada anjing ni, kita kata nak agak.
Jangan fikir gitu. Islam ni untuk semua orang, untuk semua manusia di setiap tempat. Barulah kita nampak faedah dia tu. Kalau kita fikir lagu tadi, tengok lagu tadi, apa lagi imam besar ni, Imam Bukhari, dia buat lagu ni, dia ada maksud dia. Gitu. Dan baru ni kita sebut dah, tapi mungkin setengah-setengah tak ikuti kan. Apa ya dalam Quran ni ada sebut tentang anjing. Padahal binatang al-jawarih ni tidak semesti anjing. Burung lah, boleh juga kita latih, ajar dia untuk berburu. Dalam Quran, dalam Islam ni ajar sampai begitu sekali. Tidak semesti harimau misalnya, harimau kumbang kau untuk buat, boleh guna. Bukan anjing saja, tapi disebut anjing. Dan dalam hadis ni pun sebut anjing juga. Orang tu masuk syurga kerana kesian kepada anjing. Sebab apa lebih anjing? Sebab apa? Banyak tempat dalam Quran pun ada sebut tentang kehinaan anjing. Ada sebut, in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu hambak dia pun dia jelai-jelai juga. Kalau kamu biar elok ke dia pun dia jelai-jelai juga. Mana keadaan orang tak erti, keadaan orang yang tamu. Itu dari satu segi dia sebut. Lepas pada tu tengok dalam hadis ni suruh bunuh, suruh basuh bekas dia, hak kena dia tu 7 kali, 8 kali, berapa kali tu. Banyak benar dalam hadis. Binatang yang seperti ini mungkin padahal bukan zat dia tu, yang tak moleknya dak, tapi kerana sebab sampingan, sebab sementara, sebab yang berkait dengan waktu tertentu sahaja. Kalau tidak Tuhan royak mari dalam ayat, dalam surah akhir ni, mungkin orang akan pandai teruk benar anjing. Sedangkan banyak faedah dia. Allah SWT tak siwi juga kita ni terhalang daripada mendapat faedah anjing itu. Nabi SAW pun tahu dah, bukanlah dia larang, dia kata gitu gini nak suruh kita ni tak dapat apa-apa faedah daripada anjing, tidak. Tetapi kerana sebab yang lain, untuk itu maka ada di dalam Quran. Seperti kalau di kalangan sahabat kan, cuba kita perhati dalam Quran, setara Abu Bakar tu tak ada sebut nama dia dalam Quran. Tak ada. Lebih setara mana? Sayyidina Ali ke, Sayyidina Uthman ke, Sayyidina Umar ke, tak ada. Hak ada sebutnya Zaid. Zaid. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka. Zaidun ada sebut. Bila Zaid habis ceritanya dengan bini dia tu, kami kahwinkan bini dia tu denganmu. Bini dia Zainab. Tengok. Apa? Sebab Zaid ni dia telah mengikut Nabi dan dia sudah susah hidup dia, seksa hidup dia kerana mengikut Nabi, dan macam-macam orang kata masyarakat ni. Situ. Begitu juga dengan anjing kita tengok. Sebab di satu tempat yang lain dia sudah terhina sebegitu sekali. Dan banyak perkara yang menyedihkan dia. Pandangan orang lah, kata dia ni tidak layak, nak menghapuskan amalan jahiliah, mengatakan tidak layak ni bekas hamba nak menikah dengan orang Quraisy. Dia ikut Nabi. Dan apabila begitu, dia ni bukan anak Nabi. Orang kata macam mana Muhammad nak nikah dengan anak dia sendiri, dengan natu dia. Jadi anak angkat rakyatnya bukan anak sebenar. Kalau dulu dia orang panggil Zaid bin Muhammad, lepas pada tu turun ayat ud'uhum li abaihim, dia kena panggil Zaid bin Harithah. Sedih belaka tu. Benda berat tu bagi dia tu. Sedangkan masa kecil lagi, dia tu bila keluarga dia mari cari, nak hantar balik lah kira. Nabi beri pilihan, ikutlah. Nak duduk dengan saya kan, nak balik kepada keluarga kamu kan. Sebab dia ni orang buat lari, jadi hamba sampai itulah betul lah. Jadi dia asalnya bukan hamba, orang mulia-mulia, orang biasa, orang merdeka, keturunan dia, tapi jadi hamba. Tapi dia pilih Nabi, dia tidak pilih keluarga dia. Pada ketika tu tengok betapa banyak sedih dia. Lepas tu cerah pula dengan bini. Lepas tu Nabi kahwin dengan isteri dia, orang duduk kata macam-macam. Itu sebab itulah dalam Quran sebut lah sekali sebut. Tapi orang lain hebat-hebat tak sebut. Begitu juga anjing, kalau tidak jadi teruk benar. Sekurang-kurang terhibur hati dia. Ada dalam Quran. Terhibur hati dia. Ada dalam Quran. Anjing ni pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Jadi kita kena faham keseimbangan yang dikehendaki oleh Islam tu gapo, lagu mana. Kalau dia kata di satu pihak suruh hapuskan, suruh gini-gini, dia menyusah, apa maksudnya? Dan di satu pihak yang lain dia royak keistimewaannya, apa maksud? Hak tak asalnya, hak tak ada faedah. Faedah apa dia? Hak menyusah kau orang, hambat orang tak tu kalau dah. Tapi kalau ada faedah, tak apa. Nak tidur tu ada diri pun tak tidur pun susah.
duduk menyalok semacam. Apa faedah? Cuba kita fikir dengan logik cara Islam yang betul tu, memang nampak kelebihan dia. Dan orang yang membawa pahaman lagu ni Imam Bukhari. Ini kita tengok nota 46. Daripada hadis ini juga Imam Bukhari menyimpulkan bahawa anjing adalah sejenis binatang yang suci, tidak najis seperti anggapan sesetengah kalangan ulama. Sebenarnya hadis di atas terbahagi kepada dua bahagian berasingan. Yang pertama daripadanya diterima beliau secara tahdits seperti kita sebut tadi, dan yang kedua secara mudzakarah. Di dalam bahagian yang pertama disebutkan perbuatan seorang lelaki yang bertindak memberi minum kepada seekor anjing yang haus. Kerananya Allah telah membalas orang tersebut dengan memasukkannya ke dalam syurga. Menurut Bukhari, jika anjing adalah sejenis binatang yang najis, lebih-lebih lagi kalau dianggap najisnya berat pada pandangan agama, tentu sekali ia tidak mempunyai sebarang kehormatan untuk diberi pertolongan sebegitu rupa. Dan tentu sekali tidak dibalas orang yang menolongnya dengan syurga. Orang yang memberi minum kepada anjing itu pula menggunakan khufnya sebagai bekas untuk anjing itu minum. Tidak pula tersebut di dalam hadis ini bahawa orang yang berkenaan telah membasuh khufnya sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya adalah dengan air bercampur tanah. Di dalam bahagian yang kedua pula tersebut perihal anjing-anjing selalu kejar tu, begitulah. Ini jelas. Kalau kita perhati, tengok ni dan tengok juga risalah ni hak dulu fiqh Imam Bukhari ni, dalam tu lebih, dalam ni lebih detail lagi. Disebutkan begitulah berkenaan dengan anjing. Jelaslah, sebab tu pada saya anjing ni tidak ada apa, memang bagus. Hak tak bagus tadi, hak tak molek lah, hak tak ada faedah. Anjing dan Nabi tu perlu wahyu juga. Mereka tak masuk sebab dalam rumah Nabi tu ada anjing. Memang betul, bukan masalah tu. Wahyu malaikat tak masuk dalam rumah. Sebabnya apa ni? Mereka tak masuk. Sebab malaikat tidak suka lah bila Nabi SAW kata itu hak Nabi buat tu kena gini, tu maknanya perintah Tuhan. Maknanya kalau ketika tu mana kita buat juga, mana dia tak kenal. Adapun anjing tu bukan dengan maksud Nabi pera, dia tidak sedar. Mana dalam masyarakat dia tu banyak anjing ada masuk dalam rumah. Nak menunjukkan malaikat ni dia mengikut hak Nabi ajar, hak Tuhan ajar. Hak Tuhan tidak kenal masa tu. Bukan untuk sama-sama. Dan bukan untuk semua anjing. Masa tu. Pada masa tu memanglah suruh bunuh anjing gapo seperti kita sebut tadi kan. Pada masa tu. Dan pada masa, misalnya kalau kata Nabi suruh menghadap kepada Baitul Maqdis pada masa tu, kalau orang lain menghadaplah ke lain, tak boleh. Walaupun kemudiannya akan jadi Kaabah ni akan jadi kiblat kita yang sebenarnya. Tapi dah Nabi pada masa tu suruh menghadap kepada Baitul Maqdis, tak boleh kita mana-mana. Kalau kita langgar tu tak, bukan sekadar tak usah sembahyang, dosa dah pula. Hal lagu tu. Hak lain-lain pun lagu tu. Nampaknya sekadar itulah dulu tentang jadi hak ni minggu ni bincang pasal anjing saja. Sekadar itulah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ni kita dibentangkan dengan satu isu pada saya lah, kontroversial. Sebab memang dari pemahaman kita daripada budak-budak lagi sampai sekarang ni baru clear bahawa masalah anjing ni berlainan orang, berlainan syaitan. Saya ingat masa saya mula belajar dulu tahun 69, ada kawan di Terengganu, dia kata cerita masalah mufti Terengganu masa tu sama ada orang Mesir ataupun orang Syria. Jadi dia sentiasa hari Minggu bermain-main dengan anjing di pantai. Jadi orang Terengganu masa tu pandang jelek kerana dia mufti. Sedangkan kita, pahaman kita, anjing ni yalah, kalau boleh nak petkom itu bukan barang kita. Jadi kita nampak macam begitu najis sekali ya. Jadi hari ini kita telah dapat penerangan yang begitu mendalam dan telah kita membuka minda kita, memperbaiki pahaman-pahaman yang mungkin tidak tepat tentang masalah anjing dan kesuciannya. Kalau ada apa-apa persoalan muslimat, saya persilakan.
Ya. Ustaz, saya nak tanya macam polis yang bertugas jaga anjing tu macam mana? Kalau dia Ya, itu saja. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi soalan? dia katakan pelaku dengan anjing tu ada betul dalam Lagi? Lagi? Itu saja. Jadi masalah polis, itulah sebab kita kata dah, kalau kita tidak buka sikit agama ni, tidak pakai secara luas, kita pakai satu mazhab saja, rugi banyak perkara. Macam tadi jadi susah lah macam polis. Sebab tu kita tengok kalau tempat kita ni, kalau anjing kat sik selalu, ataupun orang jenis lain lah, tidak Islam lah. Pasal apa kita duduk najis ni lah susah. Usah kau nak cara kau nak ajar dia, nak latih anjing tu untuk jadi satu perniagaan. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh nak berniaga, tak halal, haram harga dia. Tak kira anjing gapo. Jadi adakah anjing perburuan, anjing untuk menolong orang begitu, nak mengesan itu ini, tak ada nilai sama dengan anjing biasa ni. Dari segi logiknya, sedangkan bukan main susah orang nak ajar dia tu, nak latih dia tu. Tapi kalau mengikut mazhab lain, tak ada nilai. Setiap yang ada nilai ada harga dia. Ada harga dia. Sebab itulah ulama-ulama macam Malik, Hanafi gapo kata boleh jual, boleh meniaga, tak ada apa. Kalau nak kira hak beza mazhab ni banyak, bukan hak tu saja, hak lain pun banyak. Misalnya kita kata cekeran. Mazhab Syafi'i tak boleh. Apa-apa yang kita pakai juga. Mazhab Ahmad boleh. Ambil cekeran, kita nak buat apa-apa kan ambil cekeran. Tak boleh kalau mazhab Syafi'i. Banyak kan, tapi kita tak sedar sebenarnya hak kita duduk buat tu, kita ikut hak mana. Padahalnya kalau royak ni Islam juga. Luar. Kalau nak ikut cara ni boleh, polis gapo tu boleh guna. Tak timbul masalah, tak ada susah apa dah lah. Kalau pakai hak tu, pakai hak cara Bukhari. Setengah-setengah orang buat kesepit dia tu, dia kata tak boleh, aku nak pak mazhab. Kalau keluar daripada pak mazhab tak boleh pakai. Ada kalau nak pak mazhab Malik ada kata gitu juga. Kalau nak lah tu pun ada. Kadang-kadang tak sih, ni ada pun tak sih juga. Tak ada pasal tu, menyusahkan. Lepas tu kata Anjing dengan pelacur. pelacur tadi itu memang betul. Maknanya bukan satu peristiwa. Mana masuk syurga padahal dia pelacur. Nak ayatnya kena bela. Benda ni ada faedah dia ni. Hak Nabi SAW kata suruh bunuh tu ada satu ketika. Bukan semua. Sebab kita lah bukan suruh bunuh semua ayam itik tu. Ada ketika, ada sebab lah. Dah semua bunuh, bahaya untuk kita, tak apa. Pada ketika tu. Kalau kita kata anjing ni ada kumat, benda lain pun boleh ada juga. Tengok semua burung tu asalnya halal kan. Tapi kalau bahaya, itu bab lain, bukan kerana najis. Wallahualam. Ni masalah, larilah sikit daripada tajuk ni kan. Masalah murtad. Kalau masuk semula Islam, jadi kena qada ke tidak? Benda ada khilaf. Ada yang kata kena qada, ada yang kata tidak. Ikut kita nak pilih mana. Ada yang kata tidak, semua tak kena qada. Ada lagi? Kuat. Tanya pasal hadis. Okay. Bila masa kita kena tengok hadis itu secara zahir, bila masa kita kena tengok hadis itu secara makna ni. Sebab anda tengok malaikat ulama pada Saudi mana ni dia tengok secara zahir lah. Tapi yang belah Hanafi pula banyak dia tengok secara makna, takwil apa semua. Bila masa kita nak tu payah tu nak bila masa. Dia sebenarnya bergantung kepada pengajian kita lah. Pengajian yang kita terima. Kalau kita biasa terima secara zahir gitu, jadi zahir gitu. Dia gitu, dia mengikut tok guru. Kalau tok guru tu jenis dalam kajian dia, halus penilaian dia, lagu lain kesan dia. Kalau tok guru tu jenis pakai zahir, kita tengok banyak perkara dah pakai zahir ni dia sekerak yang boleh pergi. Lepas pada tu tak lagi, tak sesuai, tidak praktikal. Nampaklah tidak benar hak tu.
Jadi setelah kita, terutama yang duduk di zaman kemudian, kita tengok dah banyak tidak sesuai. Bahkan umat Islam akan ketinggalan dengan sebab ikut tu. Maknanya tak betul lah tu. Kita tak boleh pakai lah tu, hak moleknya. Maknanya orang Islam dia kena bersedia untuk berubah. Tengok keadaan, realiti. Jangan tengok kepada zahir gitu saja. Sebab apa? Kalau nak kata zahir tu hak lebih tepat, dah. Banyak seperti kita sebut tadi, ulama-ulama hak dalam mazhab Ahmad sendiri pun banyak dia tidak pakai hak zahir. Cuma dia nampak sekat tu begitu masing-masing lah. Masalah ni masalah furuk. Jadi kalau orang tu tak sepakat, biar. Dia tak boleh kata orang hak pakai ni tersalah, kau tak boleh. Kita kena berlapang dada dalam masalah furuk. Kita kata tu mungkin kita tidak terlibat dengan kita. Kalau kena kita, susah juga. Banyak perkara lah macam bui zakat ke apa tu dengan pitih. Dia kena kita, dia susah, kita pakai juga orang. Begitulah. Banyak lagi hal lain-lain. Allah. Ustaz, macam mana dengan apa ni patung hiasan macam apa ni kucing apa yang kita bukan niat nak sembah, tapi kita letak dia tu tempat comel macam jalan kereta belah setuh pun kita malu. Lepas tu kita letak tempat tinggi. Kalau apa budak-budak main sikit pun kita marah lalu. Padahal kita bukan niat nak puja. Nak puja cuma kita hormat biasa. Yang kedua, saya ada baca dalam surat baru ni, orang tanya kata baca Quran masa berjunub. Tanya, lepas tu ustaz dalam tu jawab, dia kata mengikut hadis riwayat Tirmizi, dia kata maksud hadis tu bila kamu berjunub, kamu tak boleh baca Quran. Tu saya nak tanya apa ini? Kesahih hadis tu. Masalah patung tadi, kita pun bincang tadi dari segi pekoh. Bukan makna saya mengesyorkan alpah pada ni pakat pergi belilah supermarket ni nak bubuk. Tak apa pula. Sama sekali tidak begitu maksudnya. Bincang dari segi ilmu, dari segi pekoh. Kita tidak mengesyorkan tu. Bahkan bagi saya secara peribadi, di rumah saya tak ada. Kalau budak-budak beli pokok kecil itu, suruh buat bazir satu perkara. Yang keduanya, dia syaitan pun mudah dia pergi. Kalau dia nak masuk dalam rumah kita, dia cari tempat-tempat tu. Hatu ke apa pun. Banyak perkara lah, tak molek dia. Cuma kita bahas dari segi tadi. Secara peribadi saya sendiri pun tak setuju. Cuma nak rayak apa maksud sebenarnya. Dan adakah kita yakin kita ni keadaan akidah kita ni lebih kuat daripada orang dulu? Akan terjamin kalau kita buat gitu? Setara mana akidah pokok kita ni faham ngaji je. Takut-takut jadi melarat sepuluh orang lain. Itu pun kena ambil kira juga. Tapi katakanlah seorang tu memang dia faham oleh untuk dia peribadi, secara peribadi. Salah ke tidak? Kita tak boleh nak kata lagi. Sekurang-kurangnya ada khilaf. Situ ya nak ayatnya. Bukan makna mengesyorkan. Hak moleknya tak sah. Tapi jika perlu, misalnya doktor, pelajar-pelajar perubatan ke apa, perlu. Lepas tu robot jika ada, adakah kerana dia serupa dengan manusia, rupa dia kita tak sepakat? Tak kena. Terlajak tu lagu tu. Tapi kalau nak perias saya tak sah lah lagu tu, tak sah lah. Itulah. Lepas tu dari segi siapa tadi? Hadis tadi. Hadis tadi. Hadis itu kebanyakan ulama mengatakan hasan. Ataupun kalau kita kata sahih. Seperti tadilah hadis sahih hak basuh 7 kali. Tapi orang yang tak sepakat dia ada cara dia lah. Dan hak tu cara ke orang junub, orang tak ada air sembahyang ni boleh mengaji Quran ke tidak. Dalam ni juga kita bincang dalam risalah hak dulu ni, fiqh Imam Bukhari. Panjang dalam tu dengan dalil-dalil dia masing-masing ada. Jadi ini masalah khilaf. Jadi kalau kita nak ikut hak tak boleh baca, saja kita tak boleh baca. Ikut hak boleh baca tu kan. Bukan setakat boleh baca, boleh pahala. Ni kita nak nanti suci tu berapa lama? Tak boleh baca. Hatu mari kenyek kita pun tak boleh baca juga dah. Tapi kalau mengikut pendapat boleh baca saat ni kan senang. Boleh baca ayat kursi. Tapi orang-orang Syafi'i ni dia takwil. Dia kata, hak tu dengan maksud doa kata dia. Kena niat doa. Doa pun tidak ayat Quran kena panjang gitu mak. Tak lagi. Lepas tu kalau orang hak ngapa Quran, rugilah. Seminggu tinggal. Pakal kena hak panjang 10 hari.
Tak boleh nak sebut, tak boleh nak baca Quran. Tak kena niat doa lagu mana. Nah. Tapi masa ngapa Quran tu yang guna boleh pula. Tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kau mana-mana. Tak ada darurat tu, tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kau mana-mana. Tak boleh. Dia kena ikut orang lain. Ikut Bukhari, ikut Malik boleh. Daud Zahiri ke apa boleh. Jadi dari segi faedah dia juga kita tengok. Kenyataan, jangan tengok dari segi orang kecek. Kita bukan boleh nilai pun orang. Hujah orang ni kuat, hujah orang ni tak kuat. Kita orang biasa ni boleh nilai apa? Orang ngaji baru boleh nilai. Kita kena tengok faedah untuk kita. Situ, duduk situ. Ni kalau budak-budak tu, misalnya di sekolah, katakanlah ada di antara kita, dia cikgu besar, dah. Budak tu kerana dia malu cikgu suruh baca, dia baca Quran. Padahal dia bagi kotor. Dosa tu cikgu kalau mengikut Syafi'i tu apa suruh baca lagu tu. Lepas tu kalau dah dia tu, budak ni ada perangai, ada hello. Kita suruh baca, dia kata dia bagi kotor. Padahal dia tak bagi kotor pun. Ada alasan semua untuk menipu. Biasalah. Cuba mana kod tu kod ni pun tak boleh. Senang kita kata boleh. Barulah dia tidak ketinggalan, dia tak boleh baca. Tak boleh baca semua pula, tak tahu hit lagu mana. Banyak masalah. Cuba kalau kita ikut lagu ni kan senang, habis selesai. Ya, apa ni? Ya. Saya kata. Quran kan kita belajar, kita tak ada Quran masa kita pun dah benda. Atas Quran dia. Boleh. Nanti tengok ke Boleh. Tak apa. Cuma hak semoleknya tak salah tulis situ kan. Tapi sekarang ni tidak keliru. Yang zaman dulu ulama-ulama sahabat-sahabat tu tak say tulis dalam Quran tu, takut orang keliru, orang ingat Quran kau pula. Lah ni tak keliru dah. Berjuta-juta dah orang ngapa Quran. Quran dia pun berjuta-juta dah dicetaknya. Tak keliru. Tak apa. Ya. Pasal gambar kan, macam ada orang gantung gambar besar hutan tu kan. Ini kira mengagung. Mana masih kalau pekoh lah boleh lagi. Kalau kita ambil orang kata tak boleh lah. Dalam dosa semua. Dan orang yang gantung tu gambar sultan kau gapo kau. Dia tahu sultan tu pergi semaya sembah Tuhan sekali dengan dia juga di masjid tu. Mana dia tak ada maksud tu. Kalau kata sembah buat gini, itu adat je, adat Hindu. Jadi adat Melayu. Adat je. Bukan dengan maksud sembah supaya dengan sembah Tuhan. Walaupun kita tidak setuju, tapi nak ayatnya lagu tu lah orang hak takwil tu. Mana selagi dia boleh takwil, dan dia tidak dengan hati dia tu maksud sebagai Tuhan, sebagai gitu, sebagai mengagungkan, sebagai pemimpin. Bila jatuh hak lain, jatuh hak ni naik gambar lain pula, gambar najib pula dah ni nah. Dulu gambar Allah kita kata setara tu je. Raja tu pun agung ni, lepas tu agung lain pula, setara tu je. Dari segi fiqh. Tapi kita tak apa setuju, tu bab lain tu. Ni kau kapi baca Quran macam mana? Tak ada apa tu boleh. Hak baca Quran tu dengan maksud lain, hak tu kena tengoklah. Kena tengoklah. Kalau semata-mata baca Quran tidak ada halangan. Tetapi memang ada khilaf lah. Ada hak kata tak boleh baca, tak boleh naik dalam masjid orang kafir. Pak kalau tak boleh naik, tak boleh baca, tak boleh pegang, macam mana dia jauh daripada hidayah, dia nak tahu kan? Biarlah dia pergi tengok, mula-mula dia tengok orang tunduk bengah, dia pun tak faham. Tak apa, biarlah. Sabi Buddha semayang. Lama-lama apa dia semua ada kalau Gambar Sabi Buddha duduk semayang di belakang sama-sama dalam masjid mana kan? Dalam internet. Tengok ada. Takut orang bubuh gambar saja. Tapi nampak duk baik mana kita tak tahu sama dia tak. Kita mana kita tak tahulah benda tu. Jadi gitulah, mana benda-benda ni kita jangan menyusahkan sangat sebab nak suruh orang kau dekat dengan kita, bukan nak suruh orang liar. Syaratnya kita tahu dia ni orang yang tak apa. Biasanya dia orang biasa ni dia nak kaji saja. Sebab buku-buku lain dia letak di tempat yang terhormat juga begitu. Kalau Nabi SAW boleh kirim surat kepada Heraklius orang kafir tu, dia tulis ayat Quran, padahal dia tahu dah orang kafir tu tak ada air semaya, tak ada kalau berjunuk tak mandi junuk ke apa.
dia ada kemungkinan boleh jadi dia akan koyok, boleh jadi dia tahu di tong sampah, boleh jadi belaka. Tapi Nabi kira juga kan. Pasal apa? Untuk dakwah. Kalau tidak dia nak tahu lagu mana. Atas dasar tu lah kita kata tak apa. Dari segi hukum memelihara kayu anjing seperti mana kayu kucing, ini bukan Malaysia lah. Pernah berlaku di Islam. Ya, itu kalau mengikut hukum asal dah suci, tak ada apalah. Tetapi kita takut macam tadi. Nabi kata hilang pahala, hilang gitu-gitu, dia ada sebab. Adakah sampai mengganggu orang? Kalau tidak mengganggu, masih harus. Dia jadi sepok kucing, sepok gitu. Jadi demon ni, dia kata dah, kalau betul lah demon kata ada kuman, ada virus, bahaya dah. Aku duk tidur, duk guling dengan anjing semua, kata dia. Dia nak lari, tak ada apa satu, pak tua. Omong panjang lagi daripada puak-puak mu, kata dia. Kita nak agak. Sebab tu benda tu tak boleh tu. Dia ada keadaan-keadaan tertentu. Sebab kita kata kalau semua burung ni, kerana pada masa tu ada bahaya, virus ke apa, kita kata kita nak mengharamkan tu. Tak kena tu. Dia ada keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan biasa dia tidak ada hak tu. Lepas tu ulama-ulama dalam mazhab Malik dibahas, dia kata. Ya kalau kamu kata ini kerana takut racun dia, sebab anjing gila ni dia boleh bahaya. Dia boleh bahaya kalau dia kekoh orang jadi nyalok sepuluh dia. Jadi kalau takut gitu, dia kata tak kena, demo tak erti, kata dia. Sebab apa? Anjing kalau gila dia tak pergi ke air. Sedangkan Nabi royak dia jilat. Gitu pula demo tu kata. Maksud lain ni. Maksud lain. Kalau nak kata kikuman, waktu dia gila kau, jadi adalah, marilah kuman dia tu. Dia tak akan pergi dekat air kalau anjing gila. Dia kata. Itu mengikut pengalaman, kata dia. Pula. Cumanya kita tak usah jadi serupa dengan orang kafir lah. Itulah. Tu kena ingat semua. Masalah kalau pakas luar pendek kau, Imam Bukhari kata tidak aurat. Banyak lagi lah benda-benda lain. Jangan kerana terpengaruh dengan bangsa asing, orang kafir. Jangan sekali-kali. Hak tu memang Nabi anti semua. Dia tak serupa semua mak dia dengan Yahudi kau dengan siapa, dia tak serupa. Itu jelas. Kalau tidak ada hak tu, tak apa. Gitu. Ada Satu lagi. ada dua lah. Yang pertama, berkenaan naskah yang ada tajuk ni. Apa alasan si penulis letak tajuk pada kitab Bukhari? Ada siapa yang tulis tajuk? Dia begini, masalah nuskhah ni, nuskhah kitab-kitab dulu ni dia banyak. Dia ada nuskhah karimah, dia pakai nuskhah mustamli, nuskhah Abu Dhar, nuskhah asili. Ni mana nuskhah Bukhari berlaku. Boleh jadi seseorang anak murid ni dia jadi beza tu. Dia jadi beza tu begini. Tok guru pada masa tu dia imla, mana anak murid catat. Pasal masa tu tak ada percetakan ke apa kan. Jadi anak murid ni catat. Pada ketika tu tak ada. Katakanlah Imam Bukhari tak sebut tu kerana dia terlupa ke, kerana dia tidak masuk lagi ke, banyak kemungkinan lah. Lepas pada tu anak murid ni balik pergi tempat dia sebar. Tu jadi tersebar ni begitu. Walau bagaimanapun, kalau kita perhati macam hak dalam nuskhah kita pakai ni tak ada kan, tak ada tajuk. Hak tu sebenarnya lebih sesuai. Kalau kata ada tajuk sebab dia kira nampak lain dah ni, bak lain dah ni, lebih sesuai juga. Sebab hak tadi bak rambut ni ataupun bulu yang terpisah daripada tubuh, hak ni cerita anjing pula. Jadi kalau letak sekali tak sesuai. Tajuk besar dia tu berkenaan dengan rambut, tiba-tiba sebut bak anjing. Walaupun dari segi Imam Bukhari dia nak ayat bila anjing tu garu kan jatuh juga bulu dia. Dia secara halus ni ada kaitan juga dengan rambut tu. Kalau dia bubuh bawah tajuk tu pun benar sabah juga. Situ dia jadi beza. Boleh jadi Imam Bukhari fikir pula lepas pada tu dia ubah suai. Hak mana dulu, hak mana kemudian tu kena tengok sejarah lah. Itu jadi sebab beza nuskhah ni. Sebab kita kalau ni cetakan pertama dengan cetakan kedua dengan ketiga, dia jadi beza juga. Itu masalah zaman percetakan. Kalau zaman tidak ada mesin cetak ni lagilah banyak. Cumanya ulama dia pakai dia pakai tu dia ambil kira orang ni orangnya muktabar, orang yang baik, orang yang cukup syarat lah. Pakai hak dia. Kalau dalam cetakan Pakistan tu dia ada tepi dia tulis. Hak ni dalam nuskhah ni gini, dalam nuskhah ni gini. Dia royak beza tu. Begitu juga dalam syarah-syarah macam Hafiz Ibn Hajar, dia royak. Dalam nuskhah ni ada hak ni, dalam nuskhah ni tak ada. Nuskhah tu jadi beza sebab tu.
Allah. Yang kedua Pak, Ya. ada SMT ada orang lelaki. Kita tanya ustazah dia mengajar lah di sekolah. Tak boleh pakai minyak wangi ni. Kalau perempuan tak boleh pakai minyak wangi di luar rumah kena pakai kan. Balik tu kena mandi junub. Mandi junub? Kena bersih. Siapa mereka mandi junub? Aduh. Kata ada hadis lah. Tak ada. Ustazah dia mengajar. Tak betul tu. Hak maksud dilarang tu maksud kalau melampau, kalau melebihi had. Nak melebihi had tu pun payah juga, kita nak tak ada satu dhabit orang kata, satu ketetapan begini setara ni. Kalau dengar hidung kau misalnya baru tak boleh, kalau tidak tak ada. Jadi setengah-setengah orang ni kan, perempuan kita kena ambil kira, jangan tengok satu sudut, dari sudut bau sedap, bau busuk pun jadi orang tutur juga, kecek juga. Dia kalau lama pergi pagi tu berjabat balik petang tu dia berubah dah bau. Ketiak gapo tu. Pas kalau bau busuk jadi orang kecek pula. Tak boleh juga lagu tu. Nak suruh tahan lama tidak bau busuk, dia pakai banyak sikit dengan maksud tu. Atas niat dia lah. Supaya orang tak pakai tudung muka. Dia tidak maksud nak mempengaruhi orang, memperdaya orang, mempersonakan orang, tak ada. Dia untuk kemudahan dia, tak ada maksud tu. Tapi kalau orang lain tu jadi fitnah kerana dia, siapa dia suruh? Mu kena belajar molek lah, jangan duduk tak tu kalu ni perasan ke orang ni. Dia salah dia dah lah. Sebab dari segi agama tidak salah tu kalau lagu tu. Tiba-tiba orang jadi salah juga, silap dia. Kalau dari segi air wangi sana tidak tu, tak betul tu kalau siapa ke mana kena mandi. Lagu tu nak kata ada dalam hadis pula, tak ada lagu tu, tak ada. Maka kita kata molek pakai, tapi jangan melebihi had lah. Tengoklah kadar kita nak pakai tu setara mana. Seperti kata tadi, kalau orang pergi pagi petang baru balik, baru mandi, dia akan bau kalau bersikit-sikit. Sedap kan? Jadi itu bendanya. Jadi kita kena tengok situlah. Bukan sudut hak bau wangi itu saja memfitnahkan kita, busuk pun memfitnahkan juga. Jadi hak kita jalan hak paling baik sederhana. Sederhana. Saya rasa setakat tu ya kot. Saya nak komen dua tentang persoalan di beri tadi, iaitu pertama tentang pemeliharaan pet binatang sebagai ni di luar negara. Sekarang nak buat negara kita. Ini saya rasa kalau pandangan yang negatif dari Islam itu adalah mungkin dari segi di Amerika, di England, di UK, dia orang ni satu perkahwinan ni pada dia ni kadang macam main-main ya. Tak suka kahwin, kadang anak pun dia berkira untuk dapat anak ramai. Jadi dia lebih suka pelihara anjing, kucing, burung apa saja, dan perbelanjaannya kalau dicampur semua sekali berbilion. Sedangkan orang miskin ramai. Di Amerika boleh kata 15% penduduk dia tak ada rumah, tidur tepi jalan dalam kotak itu saja. Kenapa duit tu tak di-channelkan itu? Dan sekarang ni kalau kita tengok di negara kita pun dah banyak dah makanan-makanan anjing pet ni yang mahal-mahal, yang berkualiti, sedangkan orang yang tak cukup makan pun banyak. Jadi persoalan ni nak timbul. Maknanya kalau kita boleh elak dia mengarahkan kewangan kita tu kepada yang perlu ini lebih baik. Yang kedua ni tentang komen tentang apa ni orang kafir baca ayat Quran dan sebagainya. Mungkin sebab itu dalam internet pun timbul gambar Sami Buddha duduk semayang sama orang-orang sedang semayang tapi di barisan belakang. Ini kita tak tahu sama ada ini nak perlu supaya bahawa tak ada masalah kalau orang nak belajar semayang duduk belakang sekali walaupun dia tidak Islam, ataupun nak menyindir kerana ada orang mengatakan baca Quran di kalangan orang kafir tak ada apa-apa. Ini antara dua. Tapi pengalaman saya 35 tahun dulu, semasa kita nak memulih Black Muslim, The Nation of Islam, Elijah Muhammad mengaku dia tu Rasulullah. Jadi bila kita buat pemulihan, giliran kita pergi dengar apa dia mengajar, cara dia semayang, kita jemput dia untuk datang ke surau kita supaya dia pula ambil giliran dengar apa yang kita, bagaimana kita semayang, bagaimana kita semayang, dia tengok. Tapi ada di kalangan orang Islam yang telah memeluk Islam cukup marah, tak bagi Black Muslim ni datang sekali, katanya najis. Tapi kita nasihat, kita tak apa, dia duduk di belakang, dia tengok. Tapi orang-orang sana, sebab dia walaupun dia kulit hitam, dia berpelajaran tinggi, dia tengok macam mana kita nak mulakan semayang tu, kita ambil semayang.
Dia buka, dia pakai cantik, coat, tie semua kan. Dia buka, dia ambil sembahyang elok, betul-betul dia ikut kita. Dalam hati kita tak tahulah, dan kita ajar dia. Kemudian tu dia masuk sembahyang, dia ikutlah. Tapi yang kawan seorang lagi yang dah Islam 4 tahun tu, dia memang marah lah. Kita kata sabar. Tapi selepas 3 bulan, semua dia orang tu terima Islam. Dan masjid dia orang tu dia nama Tok Kong, temple nombor sekian. Dia minta kita perbetulkan macam mana surau kita tu dengan kiblat dan sebagainya. Sekarang ni masjid yang kita bina di Universiti Louisiana tu, sebelah dengan kampus tu, dia orang yang jadi imam. Kerajaan Saudi ambil 4 orang ke gili-gili 4 tahun pergi belajar syariah dan hantar balik 4 orang lagi pergi. Sampai sekarang ni masyarakat Islam itu dah kat 450,000 orang. Itu New Orleans tempat yang tenggelam. Maknanya mungkin bila dia boleh tengok orang Islam macam mana Islam melaksanakan ibadah kan, baru dia nampak kebaikan dan sebagainya. Dan dia pun tahu bahawa apa yang dia buat itu sekadar dia dengar bagaimana orang cerita. Tapi sebab pemimpinnya tu kerana begitu rasa diri dia bangga mengaku dia tu Islam. Tetapi oleh kerana Malik Syabas ataupun Malcolm X tu, dia mendidik anak Elijah Muhammad ni, Wallace ni, dia bawa ke Mekah, peluk Islam Sunni kan. Jadi perlahan-lahan mereka telah pulihkan. Tapi masih ada segelintir di kalangan black Muslim ni yang masih pegangan dalam the nation of Islam. Jadi maknanya memanglah kalau kita tengok dari segi psikologi manusia ni, kalau kita tak benar dia dekati dengan apa yang mungkin pada dia itu amat asing kan, sampai bila dia nak boleh belajar. Itu kelemahan kadang-kadang di kalangan kita. Sekian kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surat doa.